Bismillahirrahmanirrahim. Cubaan suara 1, 2, 3, cubaan suara. Kalau ada siapa yang sedang live bersama saya pada ketika ini. Masa ni belum ada lagi. Baik, ini cubaan. Saya masih menanti rakan saya Cikgu Syed untuk masuk ke live streaming ni. Beliau sedang berusaha. Okay. So, insyaAllah pada malam ini kita akan sembang santai bersama Cikgu Syed. Merupakan kenalan saya yang aktif dalam motivator dan juga sedang pakar jugalah pada pandangan saya, pakar dalam urusan personality. Okay, ramailah yang jemput-jemput dia ni. Okay, jadi kepada para audiens yang sedang menyaksikan saya secara langsung ini, sekiranya ada soalan nak bertanya, tajuk kita pada malam ini adalah mengenal personality pelajar. Sekiranya anda cikgu, anda para pensyarah, sekiranya ada soalan yang ingin bertanyakan kepada Cikgu Syed, boleh letakkan soalan anda di bahagian komen saya ini. Okey, nanti saya akan bacakan sekiranya sempatlah. Okey. Cuma saya masih menantikan Cikgu Syed masuk bersama kita pada malam ni, insya-Allah. InsyaAllah untuk sembang santai pada malam ini saya akan kiranya satu gantilah. Sepatutnya hari Sabtu adalah merupakan satu sembang santai saya berkenaan dengan politik, tetapi kita tukar sikit sebab nak cope dengan kita punya panel yang saya jemput. Ini adalah first time. Sebelum ni dua live saya sebelum ni adalah live saya keberseorangan, solo Abang Azim solo. Tapi solo kat Facebook, solo dekat live tau, bukan dekat kehidupan. Saya sudah berkahwin lah. Okay. Jadi insyaAllah saya akan cuba membawa panel-panel ataupun kenalan-kenalan pakar-pakar yang saya dapat bekerjasama. Niat saya untuk adakan live ini adalah satunya untuk kita memberi manfaat kepada seluruh warga Maya dalam keadaan kita masih lagi PPN 1 fasa 1 selama masuk baru kembali semula ke fasa 1 semula semalam PKPD. Okey, kita punya cikgu dah masuk. Live terus. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum warahmatullahi. Live terus Ingatkan kita setting dulu. Okey. Sebab dah pukul 9 kan? Dah tepat kan? Memang on time okey. Ingatkan tunggu tetamu. Okeylah, suara saya jelas Suara jelas. Saya jelas. Para audiens suara jelas dengar okey alright, bismillah. Saya dengar. Okay, kalau audiens yang ada dengar tu boleh komen sekiranya dengar, katakan dengar. Ya, saya dengar. Ya, kalau dengar. Orang dah masuk orang dah boleh masuk dan tengok. InsyaAllah. Wow, 16 share. Lajunya 16 share. Okey, itu isteri ke buat tu? Laju betul. Mestilah kita ada orang belakang tabir. Hebat orang belakang tabir ni, bukan calang-calang. Ya, bukan jalan-jalan Cikgu Syed. Okey, kejap saya pun nak share kat Facebook saya. Kejap ya. Sambil-sambil tu. Okay. Macam mana apa kita nak bincang awal-awal sekarang ni? Sudah pasti untuk kita saya pun tadi kita dah ceritakan apa topik yang kita akan bincangkan, iaitu mengenal personality pelajar Cikgu Syed. Jadi sudah semestinya kalau kita tahu dalam keadaan pandemik ketika ini, semua pelajar kita, tak kiralah sekolah rendah, sekolah menengah maupun universiti kan. Bahkan Cikgu Syed sendiri yang mengambil PhD pun sedang PDPR lah secara atas talian. Betul. Jadi kita nak tahulah apakah perlulah personality ni kita pelajar tahu kan. Apa kaitan dia dengan belajar dia. Sebab kita risau pelajar-pelajar kita ni, terutama sekarang ni yang berada universiti ni, kita mendengar kes yang malang kan. Beberapa minggu lepas tak silap saya, ada pelajar UiTM kita yang
meninggal dunia walaupun belajar di rumah tetapi pun boleh meninggal dunia. Jadi mungkin itu antara isu-isu yang kita yang kita akan cuba bincangkan. Baik Cikgu Syed, saya rasa kita boleh mulakan dengan soalan yang pertama kot. Soalan pertama, terus ke soalan pertama ya. Aduh. Tapi sebelum tu saya akan kenalkan sekali lagi Cikgu Syed Faizal ni. Cikgu Syed Faizal ni ataupun Cikgu Syed yang saya kenal baru tahun lepas kan? Tak sampai setahun dah. Rasa macam dah lama lah. Macam dah lama. Bukan. Sekejap, kita kenal masa COVID ke sebelum COVID? Lepas COVID Cikgu Syed. Rasa macam dah lama. Padahal baru nak setahun lebih ni. Itu pertama kali merupakan kursus yang dibenarkan secara fizikal di InSpan. Dan tu jugalah merupakan saya rasa perkenalan pertama kita lah di InSpan tu. Okey, jadi Cikgu Syed ni sebenarnya Cikgu Syed ni dah bergelumbang dengan dunia motivasi ni agak lama betul kan Cikgu Syed? Ya, betul. 12 tahun still standing strong. Masya-Allah, hebat. Ya, insya-Allah, alhamdulillah, syukur. Mantap. Hebat. Okey, kemudian Cikgu Syed pun baru menimang cahaya mata yang pertama. Tahun ni Wow. Tahun ni anak berusia 2 tahun. Setahun 8 bulan. Jadi insya-Allah 2 tahun. Tahun 8 bulan. Alhamdulillah. Okey. Jadi juga Cikgu Syed, kita pada malam ni juga sedang belajar secara atas talian dalam bidang PhD dalam bidang apa Cikgu Syed? Dalam bidang komunikasi. Dalam bidang komunikasi Komunikasi. Jadi, dan kajian saya fokus kepada bahasa badan. Fokus kepada bahasa badan. Jadi bahasa badan saya malam ni boleh tahu ke kalau betul. Baby faham lah. Okey. Baik, saya rasa kita terus kepada soalan yang pertama insya-Allah Cikgu Syed. Are you ready? Boleh. Let's do it. Tapi tak ada orang lagi komen-komen lagi belum Belum ada budak-budak yang komen-komen lagi tadi betul lah, belum lagi. Diorang baru lepas makan. Kejap lagi diorang masuk kot. Okey. Baik Cikgu Syed. Dalam keadaan kita dah masuk tahun 2021 dan mempunyai orang kata pelbagai cabaran dan dugaan dengan pandemik COVID yang baru masuk pada tahun saya rasa tahun 2021 ni tahun yang apa orang kata dah nak masuk tahun kedua. 2 tahun lah. Kan? 2 tahun lah. Jadi cara kehidupan kita dah jadi bertukar, daripada normal dah jadi tak normal dah. Okey. Daripada kita para pelajar kita belajar bertemu muka ke muka. Jadi sebelum ini cikgu-cikgu boleh tahulah kau ni rajin, kau ni malas kan. Jadi sekarang ni dengan pelajar kita dengan cara berubah, cikgu pun cara berubah, kena buat atas talian. Perlukah pelajar kita sekarang ni terutamanya yang di universiti perlu kenal personality mereka dalam mereka nak belajar dalam era yang baru ini? Silakan. Soalan yang terbaik. Terima kasih Abang Azim. Abang Azim lah sangat. Ni ada pelajar-pelajar kolej InSpan ni. Takkan dia panggil Abang Azim juga? Tak adalah. Okeylah, ikutlah mana-mana. Baik, pertamanya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pertamanya terima kasih kepada Abang Azim ataupun saya biasa panggil Tuan Azim. Saya mengenali beliau tuan-tuan puan-puan. Adik-adik yang sedang tonton live di Facebook ataupun yang mungkin akan tonton selepas ini, mungkin rakaman ni ke, saya kenal Tuan Azim atau Abang Azim ni sebagai peserta program saya tahun lepas, di mana pihak InSpan nama pun apa lupa lah. Institut apa Tuan Azim? Abang Azim? Institut Penilaian Negara. Okey, saya ingat short form. So, tahun lepas InSpan, Institut Penilaian Negara, di mana InSpan ni sebenarnya dah beberapa kali lah buat program dengan saya. Cuma tahun lepas bila pihak unit latihan dia jemput untuk tajuk yang saya dapat ialah kursus 2 hari. 2 ke 3 hari? 3 hari kan rasanya? 3 hari kursus 3 hari, pagi petang. Jadi 21st century learning skill.
21st century learning skill yang diminta oleh pihak UNSPAN ajarkan kepada pensyarah-pensyarah mereka. So masa tu saya ingatkan pensyarah ni adalah di bawah UNSPAN. Rupanya dalam UNSPAN tu ada satu lagi unit akademik yang dinamakan college apa ya Abang Azim? Bukan, kita memang Institut Penilaian Negara. Oh memang SPG lah, bukan dia ada nama dia ke macam JPPH ataupun... kita bawah. Kita punya JPPH. atas kita Jabatan Penilaian Perkhidmatan Harta. Lepas tu Lepas tu atas lagi MOF, Kementerian Kewangan. Tak, kita pergi bawah. Jangan pergi atas, pergi bawah. So, JPPH, INSPAN, dalam INSPAN tu unit akademik ni kita sebut apa? Oh, Pusat Akademik. Tu yang saya tanya tu. So, nama dia Pusat Akademik macam tu je lah. Macam tu je, betul. Pusat Akademik Yes. Dia tak ada nama macam College Penilaian Negara. Bukan macam tu lah. Just macam Pusat Akademik je lah. Okey lah, baiklah. So, rakan-rakan, adik-adik, kawan-kawan yang mungkin sedang tonton, netizen kita. Okay, so saya kenal beliau dari sana. So, saya kenali beliau sebagai seorang pensyarah lah. Alhamdulillah. Yes. So, pada malam ni, terima kasih. Abang Azim pula, dibuat online pula, dibuat live pula sekarang. Jadi, dijemput saya. So, soalan pertama tadi, beliau tanya ialah, perlukah pelajar tahu personality mereka? Betul ke soalannya? Betul. Okey, baik. Adik-adik semua, kalau anda belajar di tahap universiti, mana-mana kursus kalau anda ambil lah, marketing ke, business ke, law ke, science ke, engineering, anda akan jumpa satu perkataan yang dinamakan SWOT. Mungkin kita tanya Abang Azim sendirilah, kok masa belajar kat USIM, pernah dengar tak perkataan ni? SWOT analysis. SWOT. Pernah? So, untuk adik-adik semua, kita tengok kat sini yang tengah komen ni, Ahmad Firdaus, mantap. Nashrik Syahmi, Nur alias Sabrina. Oh, dia tag kawan dia. Izzati Rosli semua ni. Adik-adik semua, setiap dari kita kena tahu kita punya SWOT. Kita punya SWAT. So, apakah itu SWAT? Boleh salin adik-adik ataupun boleh komen. Boleh komen Firdaus, Syahmi, Aliam. Tolong komen sikit apa yang saya sebut. Pertama ialah strength, kekuatan. Boleh adik-adik tolong type. So, SWOT SWAT. S yang pertama ialah strength. Anda kena tahu kekuatan anda. Okey, itu pertama. Kedua, apa tadi Abang Azim yang kedua? W, ya. Okey, W bukan WWF, tapi W. Okey, so W ialah weakness. Weakness ialah kelemahan. Kena tahu kelemahan kita. Apakah kelemahan anda? Saya akan sentuhlah satu-satu kejap lagi. And then yang ketiga ialah O. O ialah apa? Opportunity. Peluang sama ada peluang untuk improve diri kita, peluang untuk kita manfaatkan rakan lain, peluang untuk kita manipulasi masa mengikut kekuatan kita. Benda-benda macam itulah, kena fikir ya. Dan yang terakhir, SWOT, S-W-O-T, give me T. So T ialah threat. Kalau bahasa Melayu kita sebut ancaman. Yes. Firdaus kata panelis sangat bersemangat. Firdaus maknanya bukan bersemangat. Bukan sangat bersemangat Firdaus. Memang kita macam ni. Abang Azim kenal lah. Abang Azim tahulah. Yes. Siapa yang pernah datang kursus saya, anda akan tahulah. Orang yang tak negatif akan jadi positif. Orang positif akan terlebih positif. Orang yang tak betul akan jadi lebih tak betul. Tu insyaAllah. Okay, so itu dia Nashrik Syahmi. Terima kasih. Nashrik Syahmi ni pelajar bukan isteri Tuan Azim. Oh bukan, dia pelajar. Mana tahu ada anak buah saya. Anak buah. Okey, terima kasih Syahmi. So SWOT strength, weakness, opportunity, threat. Bukan threat, itu lain. Threat, T-H-R-E-A-T. T, bukan threat. Itu treadmill. Ini threat. Sebutan dia lebih kurang sama. It's okay, kita faham. Tak apa, nanti kita ambil kelas bahasa Inggeris sama-sama insyaAllah. So saya ulang balik Tadi Abang Azim ataupun Tuan Azim dia tanya soalan, dia kata perlukah pelajar tahu tentang personality diri? Ya, betul kena tahu Kena tahu supaya anda tahu anda punya strength, weakness, opportunity dan threat anda. So sekarang saya sentuh satu-satu Saya sentuh satu. Tapi sebelum tu kalau anda tengok kamera saya sekarang, kita ambil S kat sini lah S kat sini. Mana ni kamera ni? Okey sini S. Ya Allah susah sikit. S W O T, lebih kurang So sekarang kita sebut pasal S, strength. Anda kena tahu kekuatan anda. Contoh untuk belajar macam adik-adik yang tengah belajar ni. Sebelum cerita pasal anda, saya cerita pasal saya lah Saya Alhamdulillah, saya pernah gagal SPM. Saya bangkit balik, saya ulang SPM. Saya dapat sambung belajar ke diploma pentadbir awam. Lepas tu saya sambung degree di UiTM Shah Alam. Lepas dah 8 tahun, 9 tahun kerja, saya sambung pula master
Belajar lagi setahun setengah. Dan sekarang Alhamdulillah tengah buat PhD. Apakah maksud PhD? Perasaan hasad dengki. Tak adalah, bukan. Philosophical doctor PhD. So kalau anda tanya saya, Abang Syed ataupun Cikgu Syed, apa yang menyebabkan cikgu boleh kekal masih belajar sampai tahap PhD? Orang lain semua bagi banyak alasan. Kena jaga anak lah, keluarga, kerja, tak ada masa. So macam mana cikgu saya boleh buat? Sebab saya tahu saya punya SWAT. Saya sebut tentang strength saya, kekuatan saya. Saya adalah seorang yang night person. Maksudnya saya boleh buat kerja waktu malam. Waktu pagi mungkin tak sangat. Sebab tu kalau saya ada kena buat assignment ke apa, saya akan simpan dan saya buat 10 malam ke atas. Pukul 10, pukul 11 malam ke atas lah sebaiknya. Tapi dengan syarat kalau saya ada tenaga lah di petang itu. Kalau tak ada tenaga tak boleh. Kena tidur awal. So kena faham Kena faham kekuatan anda. So kekuatan anda itu ialah strength. W tadilah weakness. Kena tahu anda punya weakness adik-adik semua, rakan-rakan semua. Kita ada yang tengah komen kat sini. Syahmi, Izzati Rosli. Nampaknya 2 orang je yang saya cek komen-komen. Lepas tu Fidaus. Okeylah. So tadi tu strength. Kenal kekuatan anda. Adakah anda seorang yang mudah belajar, mudah buat kerja? Bila saya buat kerja tu assignment bukan buat kerja makan gaji tu, tak. Buat kerja belajar lah. Adakah anda seorang night person ataupun morning person? Ada orang, kalau ada dalam 100 pelajar kan, ada pelajar kekuatan dia night person. Dia boleh buat kerja malam sampai 12, 1, 2 pagi. Tidur kejap, bangun pagi tu dia rasa fresh. Ada orang macam tu. So, is that you? Kalau itu anda, teruskan. Ada orang tak boleh. Ada orang yang tak boleh buat waktu malam. Dia kena tidur awal, bangun pagi tu baru dia buat kerja sampai ke petang. So kenali kekuatan anda. Yang ni tak boleh tanya kita lah. Cikgu saya rasa saya ni macam mana? Tidak. Kena tanya pada diri sendiri. Sebab anda dah hidup bertahun-tahun di atas muka bumi ini. Kenali kekuatan anda. Adakah seorang night person atau morning person? Itu antaranya. Sebenarnya banyak lagi boleh cerita dalam strength. Tapi saya mudahkan dengan yang satu point tu lah. Okay, tu strength. Kedua, kenali kekuatan, kelemahan anda. Weakness. So macam sebut tadi, kalau weakness anda bukan jenis yang boleh belajar waktu pagi, so pergilah belajar waktu malam. Kalau anda jenis yang tak boleh belajar waktu malam, belajarlah waktu pagi. Itu pertama. Kedua, apa lagi weakness yang selalu pelajar kongsi dengan saya? Jadi dalam live hari ni saya kongsi. Antara ini yang common. Selalu yang pelajar akan kata, cikgu saya nak belajar tapi tak ada mood. So Izzati Rosli kata inspiring di situ Izzati. Okay. So ini antara masalah utama pelajar, bukan pelajar je lah. Saya pun sama. Bila nak buat sesuatu tak ada mood. So sekarang kelemahan anda kena kenal pasti bilakah waktu yang anda paling tak ada mood dan waktu bila yang anda ada mood. Kenali kelemahan anda. Macam kelemahan saya paling tak ada mood nak belajar bermula tengah hari, petang sampai maghrib semua tu. Itu bukan waktu untuk saya belajar. Itu memang kelemahan saya. Saya waktu tu kena bergerak aktif. Bukan belajar secara aktif. No. Kalau nak belajar secara aktif, saya akan berbalik kepada malam ataupun tidur awal, bangun awal, lepas tu belajar kejap. Sejam, 2 jam. Itu waktu tu saya ada mood. Waktu lain tidak. So, kenal pasti kelemahan anda dan cari di manakah kekuatannya. Boleh dapat adik semua? Izzati Rosli, Nashri Syahmi, Firdaus. Okay, so itu weakness. Ketiga tadi SWOT. So ketiga tadi opportunity. Okay, kat sini apa maksud opportunity ialah cari peluang bagaimana anda boleh perbaiki kelemahan anda tadi. Perbaiki blind spot anda. Saya sebut blind spot lah. Blind spot ialah yang kita kurang tu lah. Contohnya saya punya kelemahan ini kalau saya boleh terus terang, kalau saya boleh ceritakan Abang Azim pun. Kelemahan saya bukanlah seorang yang detail person. I am not a detail oriented person. Oleh kerana saya bukan seorang yang detail, saya perlukan kawan yang kekuatannya detail. Apa maksud detail? Begini. Kita ambil Izzati lah. Kalau Izzati ni masih belajar, saya yakin Izzati masih ada kawan assignment kan? Betul tak? Dalam grup assignment tu masih ada 2 orang, 4 orang. So dalam 2 orang, 4 orang tu, kenal pasti siapa yang kekuatannya detail. Maksudnya menulis grammar, tulisan ayat tu perfect, susunan. Kalau tu kekuatan dia, anda kena cari peluang bagaimana boleh berkolaborasi dengan dia supaya kelemahan kita dia atasi. Macam tu ya? Sama juga dengan Tuan Azim. So kalau Tuan Azim, kelemahan dia ialah dia mungkin perlu berlari kat luar. Dia tak boleh lari kat rumah. So dia kena cari peluang untuk perbaiki, sama ada ubah method, sama ada kat rumah tak lari tapi dia skipping macam saya. Skipping. Ataupun mungkin dia kena lebihkan sikit bajet, beli treadmill dan lari kat rumah lah treadmill. Itu.
So, cari peluang how to improve yourself. You have to think. Siapa yang berfikir akan jumpa jawapan. Masalah kita Abang Azim, masalah kita bukan orang Melayu je. Mana-mana lah, India, China, asalkan kau manusia. Masalah kita selalu kita malas nak fikir. Setuju tak Abang Azim? Orang kita ataupun orang Malaysia ataupun siapa-siapalah manusia. Kenapa kita susah nak maju? Kita malas nak fikir. So kalau adik berfikir, adik-adik akan jumpa jawapan. When you ask for it, you will get it. When you ask for the answer, you will get that answer. InsyaAllah. Okay? So tu opportunity. Mana tadi? Strength, weakness, opportunity, dan yang terakhir adalah threat. Threat di sini adalah ancaman. So bagi pelajar, kenal pasti apakah ancaman anda. Macam tadi kita ada berbicara budak-budak macam baru ni kes budak UiTM bunuh diri. Sebenarnya Abang Azim petang tadi sebelum kita buat testing live pun sebenarnya saya tengah go through kat YouTube beberapa siri-siri video yang menunjukkan pembunuhan diri. Rupanya sejak tahun lepas sampai sekarang setiap bulan lebih kurang 30 kes dilaporkan. Tapi benda ni tak masuk pula media. Pandai diorang ni. Pandai pula media-media kat Malaysia ni, hati-hati juga diorang pandai framing. Kalau perasan ini nak kongsi sikit ilmu media kan. Saya sebab pelajar media kan, master dan PhD. So media ni kalau pandai, kalau perasan, dia akan cerita buruk. Lepas tu yang paling buruk tu dia akan tunjuk kejap. Lepas tu switch dia akan cerita benda baik pula. Perasan tak? Kita ambil contoh. Kalau perasan sejak 3-4 hari ni kan kes COVID tengah meningkat kan? Kes COVID tengah meningkat. Kalau perasan, sebelum tu semua biasa je. Media akan cakap okey, kes meningkat biasa. Tapi yang baru ni kan yang paling tinggi 11,000 kan? 11,000. Kalau perasan media kita tak kisahlah TV3 ke apa pun. Ini nak cerita media adik-adik jangan salah faham Ini bukan politik. Ini cerita tentang media sebab saya sebagai pelajar media kami belajar benda ni dan kami faham. Sebab tu kalau tengok kejap seminit kami dah tahu dah. Oi, pandai pemberita ni, pandai editor ni, pandai orang ni. Sebab kita tahu apa yang berlaku dalam minda diorang. So kalau perasan, diorang tengah cerita tentang Malaysia 11,000 kes, lepas tu, switch dia tunjuk Indonesia. Dia tunjuk Indonesia. Okey, kes ni Indonesia lagi sedih. Sampai beratus ribu, kematian sehari sampai beribu. So, bila dia tunjuk macam tu, nak redakan orang rakyat Malaysia yang tengok. Oh, Indonesia lagi teruk. Okeylah, kita okey lagi. Nampak tak? Tapi bila benda-benda baik, tak ada pula dia compare dengan negara lain. Kita teruk di sini. Patutnya kita jadilah macam Singapura. Yang tu tak keluar pula kan? Betul tak Abang Azim? Okey. Faham. Benda-benda jatuh dia tak tunjuk pula. So, tu antaranya. Sekadar berkongsi lah kepada adik-adik semua. So threat kat sini, ancaman ialah kita berbalik kepada point kita tadi. Kenali apakah ancaman anda. Contohnya macam saya, sebagai seorang pelajar, ancaman saya ialah saya tak boleh duduk selesa. Kalau saya selesa sangat, saya tak boleh fikir dan saya tak boleh menulis tesis. Sebab tesis kan kena type kan? So tak boleh. Itu pertama. Kedua, ancaman saya ialah game. Saya sebenarnya kaki game, tapi sejak kebelakangan ni macam dah tak ada mood lah nak main game. Nafsu nak main game tu dah tak ada. Tapi kalau sebenarnya saya main game, kat TV saya sebelah sana. So saya ada PlayStation kat sana, PS4. PS5 tak beli nanti lah. Tunggulah dah 3-4 generasi baru beli. Beli sekarang rugi jangan. Okey dia macam update untuk iPhone. Bila ada update baru jangan terus update. Tunggu dulu. Kadang-kadang dia punya try and error, betul tak? Betul. So ancaman saya lah game. Kalau saya main game untuk saya nak belajar tu akan ambil masa yang terlalu lama. So cara saya switch lah, kalau saya tak main game saya akan buat benda lain. Sama ada saya bersenam, skipping, sama ada saya baca Quran ke, ataupun saya jalan ke sini, jalan ke sana, ataupun saya duduk di sini, saya tengok drama Korea sikit, lepas tu switch kepada tulis tesis. Saya buat macam tu lah. So adik-adik, kita tak adalah terlalu pergi detail sebab ini bukan kursus. Ini lebih kepada sharing. Jadi yang saya boleh sebut kat sekarang, perlukah pelajar tahu personality? Yes. Saya belum lagi sentuh personality ya. Saya hanya sebut kenapa kena tahu personality supaya korang tahu korang punya SWOT. Strength, weakness, opportunity, what you can leverage on, what you can improve, and your threat, and your ancaman anda, cabaran anda, benda macam itulah. Selesai untuk soalan pertama. Menjawab soalan lah Abang Azim. Detail sangat lah. Mari kita tengok budak-budak kita macam mana diorang komen. Esther Comel kata terbaik, Izzati kata faham, Nashrik Syami kata betul. Okey ya. So adik-adik semua, apa-apa pun berbalik kepada diri anda. Kenali personality anda ya. Personality ada banyak ilmu. Yang saya boleh sebut sekarang, kita ada DISC personality. DISC personality ya, DISC. Lepas tu personality, boleh belajar ilmu tu. Lepas tu kita ada personality otak kiri, otak kanan. Ni yang paling mudah lah. Jika anda seorang yang kuat ke arah otak kiri, anda barangkali suka subjek-subjek yang berat. Ya, detail, nombor, matematik, sains.
Jika anda seorang yang perkara otak kanan, anda tak suka subjek yang tu, anda lebih suka subjek kepada sejarah, English, bahasa Melayu, pendidikan seni, PJ, pendidikan jasmani. Kalau dekat kat college, kat pusat akademik, kalau nak kenal senang je. Kalau budak tu dia suka present, selalunya dia kuatkan otak kanan. Kalau budak tu lebih suka buat menulis, lepas tu dia pass kat kawan dia, kau present lah, aku malas lah. Itu mesti dia kuat otak. Saya ni otak kanan lah. Saya otak kanan. Mungkin sebab ni dok ajak buat live ni otak kanan ni. Dan otak kanan selalunya kebarangkalian dia untuk extrovert tu agak tinggi, dan otak kiri kekuatan dia untuk introvert tu agak tinggi. Tapi saya tak kata semua otak kiri introvert, semua otak kanan extrovert. Tidak semestinya. Tidak semestinya, tapi kebanyakannya begitulah selalunya. Introvert ni maksudnya dia lebih menyendiri ke, Cikgu Syed? Okey. Introvert bermaksud seseorang yang dia lebih suka buat kerja dengan diri dia sendiri, suka buat kerja dengan dokumentasi, bukanlah seorang yang people oriented. Dia lebih kepada task oriented. So extrovert ialah orang yang lebih suka bekerja dengan orang berbanding dengan dokumentasi. So orang ini kita boleh sebut people oriented. So tadi tu task oriented dan kita ada people oriented. Alright, mantap. Yes. Okey, soalan dah ready ke soalan kedua? Woi, terus soalan kedua ni. Soalan kedua terus. Allah, baru nak tanya nafas ni. Okay, kita tanya, kita tengok netizen kau ada soalan. Adik-adik kalau yang tengah tonton tu, kalau korang ada soalan boleh tanya-tanya juga. Nashri Syahmi, Izzati, Rosli bapak dia. Izzati, Firdaus. Kalau ada soalan-soalan, yes. Kalau ada soalan yang masih menonton kita secara atas talian ni, sila kemukakan di komen. InsyaAllah kita akan cuba tanyalah kepada kita punya Cikgu Syed pada malam ni. Baiklah, kalau kita tengok daripada soalan satu yang Cikgu Syed kongsikan dengan kita, sebenarnya amat penting kepada semua. Saya rasa bukan semata-mata pelajar lah Cikgu Syed, kepada para pensyarah juga. Tahu dia punya SWOT dia, strength dia, weakness dia, opportunity. Benar. Sebab kita ni Abang Azim, bukan semua orang boleh buat benda yang sama. Ada kekuatan masing-masing. Sayangnya bila ketua kita ataupun pemimpin organisasi bila tak sedar ilmu ini, kat situ yang selalu dia akan suka marah, dia suka push, dia jadi push over. Dia jadi push over lah. Dia expect semua orang boleh perform benda yang dia boleh buat. So bahaya. Harap-harap bukan di pusat akademik Inspan je lah. Mana-mana yang siapa yang tengah tonton ni, kita tak tujukan kepada siapa-siapa secara spesifik. Kita nak bagi tahu, if you are a leader in your organisation, please understand that your people are different. Form differently with their different personality. Itu maksud dia lah. Okey, ada soalan daripada Asta Comel. Apa kelebihan dan kekurangan introvert people ni? Yeah. Ramai lah pula komen. Ramai komen kat sini. Ada yang tak keluar kat sini. Rais. Ada. Rais Abdul Rahman dia kata, Masya Allah, Abai Azim. Ya. Tu apa? Member Isma ke? Betul. Lepas, okey, baik. Kita ada soalan yang sangat bagus kat sini. Asta Comel yang mungkin terlebih comel. So dia tanya, apakah kelebihan dan kekurangan introvert people ini? Okey, kita sebut kelebihan dulu . Kelebihan introvert ialah diorang boleh duduk kat rumah macam PKP kan sekarang. Saya nak tanya Abang Azim lah Bila PKP duduk kat rumah je, stres tak? Rasa macam tertekan tak? Ada tak rasa macam, tak boleh ni, hari ni aku kena keluar? Ada tak? Macam mana? Soalannya ialah, ingat tak PKP 1.0 tahun lepas? Okey. Bila kerajaan kata tak boleh keluar, duduk rumah diam-diam, ada tak rasa macam tertekan sedikit? Ada tak rasa stres? Aduh, duduk rumah je bila nak buka kedai ni. Ada tak? Okey, kalau saya ada ke tak ada? Dia tengah kalau saya kat tengah-tengah Cikgu Syed. Ada yang tengah-tengah. Okey, kalau tengah-tengah bermaksud Abang Azim sama ada tengah balance lah antara introvert dengan extrovert, mungkin di tengah-tengah lah. Tapi tengah-tengah ni pun boleh cek balik, adakah tengah-tengah sedikit ke arah introvert ataupun tengah-tengah sedikit ke arah extrovert. Dia mustahil 50-50, betul-betul 50-50 itu mustahil. So dia mesti ada terlebih sikit ke sini ataupun terlebih sikit ke sana. So berbalik kepada soalan Esther Comel, kalau anda seorang introvert, bila kena PKP 1.0 dan kerajaan kata tak boleh keluar rumah, duduk rumah diam-diam, selalunya orang introvert dia tak rasa tertekan, dia bahagia duduk kat rumah. Tak ada masalah. Bagi orang yang extrovert, lepas 3 hari dia akan rasa,
Woi, bila kedai nak buka ni weh, aku nak keluar. Itu extrovert. So kalau Mr. Comel tanya apakah kelebihan introvert, saya bagi 3 poin lah. Banyak-banyak pun tak guna, ni live. Pertama, anda boleh buat kerja seorang diri tanpa gangguan orang lain. Maknanya you can be independent. Itu pertama. Kedua, orang introvert selalunya berfikiran detail. So kalau saya ada kerja, saya memerlukan benda tu memerlukan extra effort ataupun benda yang memerlukan pemerhatian detail, berikan kepada orang introvert. Ini kekuatan orang introvert. Ketiga, apa lagi? Pertama, cara berfikir, perangai. Apa lagi kejap tengah cari point ni. Jeng introvert So dia boleh buat kerja sendiri. Mudah gagal. Okey, introvert juga selalunya orangnya lebih mudah terurus. Kelebihannya ialah mudah terurus. Okey. Dengar tak suara anak saya? Dengar. Dia bila saya tengok, dia cakap bila dia tengok saya buat begini, dia pun kat sana. Tak lama lagi dia akan jadi macam bapak dia lah tu. Okey. So itu boleh Mr. Comel, 3 poin pertama boleh menyendiri tanpa gangguan orang lain, tak stres. Kedua, anda selalunya seorang yang deep thinker, detail. Ketiga, anda lebih terurus. Sebab apa? Sebab anda ada banyak masa untuk diri sendiri. So selalunya kehidupan anda terurus, sama ada bilik kemas, cara jadual harian anda dari pagi ke petang tersusun, benda-benda macam itulah. So itu introvert. Okey, itu kelebihan. Apakah kekurangan pula? Kekurangannya ialah orang introvert selalunya lambat memahami emosi orang. Abang Azim ada tak kawan-kawan yang bila buat lawak, dia tak gelak, dia akan marah. Lawak ke? Sekejap. Tak adalah rasanya semua kawan yang dia kan arah introvert. Okey. So kalau Abang Azim, dalam kalangan Abang Azim tu rasa Abang Azim ni pelik dari dia pelik. Okey, sekejap Sekejap. Kalau dia lepak-lepak balik-balik dengan geng-geng dia je, tak pernah nak ajak geng luar, tu selalunya. So pertama, lambat memahami emosi orang. Kedua, selalunya kekurangan dia adalah passive style. Apa maksud passive style? Passive style ialah orang lain yang kena tanya kat dia, bukan dia yang tanya kat orang. Siapa yang tanya kat orang, dia adalah active style. Kalau passive style maksudnya, kalau kita pergi ke kenduri, kita pergi ke satu majlis, selalunya kita diam. Orang lain akan tanya, dari mana? Buat apa? Kerja apa? Orang yang tanya, kita jawab. Dan orang introvert selalunya dia akan jawab satu-satu. Nak makan apa? Makan. Makan apa? Nasi. Dia tak pernah nak memudahkan sikit tau. Dia takkan kata nak makan apa? Oh, nasi putih, letak kuah sup. Dia akan jawab satu-satu. So kena faham. Okay. Dengan memahami orang begini, kita akan berkomunikasi dengan lebih baik dengan orang-orang begini. So harap menjawab soalan Esther Comel. Esther Comel Esther. Abang Azim masih okay. Ada, saya masih ada di sini. Ada. Okey baiklah, ingatkan keluar masuk sebab StreamYard dia boleh switch. Betul. Okey, kita pergi nampaknya Esther Comel telah tanya soalan tadi. Kau ada lain-lain apa lagi? Okey, sebab ada yang WhatsApp dengan personal dengan saya, Cikgu Syed. Ui, lain macam. Dapat special request sebab saya punya posting ni okey. Saya punya posting ni asalnya saya buat friend sahaja. Jadi orang yang tak friend dengan saya, dia tak boleh komen lah. Jadi tadi saya dah ubah setting. Jadi kepada para public penonton yang dah tengok ni, hopefully kepada dah boleh mula komen lah. Netizen. Yes, netizen kita dah mula komen. Jadi saya bacakan soalan daripada student saya ni, ex-student saya ni, Cikgu Syed. Siapa? Esther Comel? Bukan, nama dia Denur. Denur ni saya jumpa tak tahun lepas? Kan tahun lepas saya ada program dengan pelajar SEM air. Tak ada. Dia dah grad dah. Dah grad lah okey, baik. Okey, soalan dia. Anak kat belakang tu berapa tahun tu? Berapa umur? Nak masuk 3 tahun. 3 tahun. Nak masuk 3 tahun. 3 tahun, okeylah. Nanti isu kejar. Cik. Okey, teruskan Abang Azim. Baik, soalan dia, ada 2 soalan kat sini. Dia kata kat sini, dia pada asalnya, dia rasa dia people oriented.
Sebab dia kata bab task saya tak berapa detail, saya perlukan masa sikit kalau nak buat task dengan detail. Jadi dia kata macam mana saya nak tackle kekurangan tu. Dia kata dia nak tackle lah kekurangan saya tu. Kemudian lagi satu soalan, saya rasa dulu saya extrovert tapi lepas PKP nak keluar rasa macam takut. So kiranya dah berubah jadi introvert ke? Silakan. Okey, bagus. Soalan yang sangat bagus. Boleh tak ulang balik? Yang pertama tadi soalan spesifik dia apa? Direct to the point. Soalan pertama ialah dia people oriented. Jadi benda-benda detail macam mana dia tahu dia people oriented? Dia kena check dulu sebab takut dia buat andaian. Lepas dia tengok saya dengar, aku rasa aku people oriented. Ada bukan macam tu. Dia ada beberapa kriteria untuk kita check dia ni people oriented ke tidak. Pertama, kedua, kita ada macam set-set soalan yang kita boleh jawab. Lepas tu kita akan tahu jawapan kita. Kita ni people ke ataupun task. Tapi tak apa, sebab dia dah cakap macam tu, dia kata dia people oriented. Lepas tu apa? Sambung balik Abang Azim. Kemudian macam mana dia nak atasi people oriented tadi kan Tuan Syed Cikgu Syed kata tak detail. Dia ni berhubung dengan manusia kan. Jadi macam mana dia nak atasi dia punya kelemahan dia tu? Okey, macam saya sebut tadi kan dia berbalik kepada SWOT. SWAT. Kalau dah tahu kita seorang people oriented kelemahan dia selalunya dia bukan seorang yang detail. So untuk atasi benda ni, pertama opportunity. Opportunity-nya ialah cari kawan-kawan yang kekuatannya detail, kita dapatkan bantuan dia ataupun bekerjasama dengan dia. Contohnya kalau anda sedang belajar di tahap diploma, degree ke tengah belajar, pastikan dalam grup assignment anda salah seorang tu yang jenis detail. Saya Alhamdulillah zaman diploma degree saya takkan lupa kawan baik saya. Kau dia kalau tengah tonton, namanya Nur Islamuddin. Cahaya agama Islam. Masya Allah. Nur Islamuddin. Selalu panggil dia Is. Saya takkan lupa lah member baik saya ni. Dia seorang yang detail. Dia memang akan apa-apa menulis kadang-kadang semua. Saya waktu dia tengah buat kerja, saya pergi buat benda lain. Pergi meeting persatuan lah, nasyid lah, komander lah, program sini, program masjid lah apa. Selalu dia marah. Saya ingat lagi sama-sama diploma degree dulu. Dia selalu akan marah. Tapi yang bagusnya, saya selalu menang. Saya menang dengan dia. Maknanya saya tawan hati dia dengan masa presentation. Sebab bila present, Alhamdulillah kekuatan saya sebab people oriented. Saya boleh present spontan, saya boleh kawal pensyarah. Bila sebut kawal pensyarah tu bukan kawal dia, bukan. Maksudnya kita boleh puaskan hati pensyarah, boleh menjawab soalan pensyarah, boleh menjawab soalan-soalan kawan. So benda tu menyebabkan kami Alhamdulillah bila present selalunya antara top presenter lah grup kita orang. So itu antaranya. So menjawab balik soalan Abang Azim tadi, macam mana nak atasi kelemahan? Ada banyak, saya share dua je. Pertama, dapatkan bantuan kawan yang lebih ke arah detail oriented kalau kita tak detail oriented. Pertama. Kedua, bukanlah kita tak boleh buat kerja-kerja detail. Boleh. Anda kena ada tenaga lebih. Saya ulang ya. Anda kena ada tenaga lebih. Korang perasan tak? Adik-adik semua yang adik-adik ni perasan tak? Bila adik-adik nak buat benda-benda detail karangan, assignment, baca buku. Kenapa anda rasa penat? Sebab bermula dari bangun pagi sampailah ke petang, kadang-kadang kita bazirkan tenaga kita dengan benda-benda lain. Lepas tu baru kita nak sit down nak belajar. Sayangnya bukan begitu adik-adik sebab untuk belajar kita kena ada tenaga. Sayangnya kita dah habiskan tenaga kita kat tempat lain semua. Lepas tu baru nak duduk belajar memang tak dan lah. Sama macam kita kita isi minyak banyak kat kereta. So kita pergi travel sini, travel sana. Lala dah dekat-dekat baru nak ataupun saya bagi contoh beginilah nak mudah. Contohnya kita isi minyak kereta kita RM50. Kita pun drive dari selatan ke utara ke highway. Drive sampai kat hujung highway, kita masuk ladang kelapa sawit. Bila masuk ladang kelapa sawit, tanpa top up minyak, apa akan berlaku ialah kebarangkalian anda akan tersadai tepi jalan tu sangat tinggi. Sebab dekat ladang kelapa sawit, silap-silap tak ada stesen minyak. Kalau ada, baguslah. Alhamdulillah. Kalau tak ada, habis. So apa yang patut buat ialah, sepanjang highway kita dah drive sampai kat ujung, sebelum nak masuk kawasan hutan, sebelum nak masuk ladang kelapa sawit, apa yang kita kena buat ialah kita kena refill. Refill barulah masuk supaya selamat. Sama juga kita adik-adik, sebaiknya kalau pagi ke petang dah buat macam-macam kerja, lepas tu baru nak belajar, cikgu saya sangat-sangat cadangkan, tolong tidur sekurang-kurangnya setengah jam ataupun sejam. Terpulang, ikut anda punya diri. Kalau ikut ilmu yang cikgu saya pernah belajar dengan Dr. Rizal Abu Bakar, sebab cikgu ada join dia punya program hari tu,
Dr. Rizal ajar tidur sekurang-kurangnya 27 minit. Ada juga orang tanya kenapa duduk 27 minit kan? Yang tu tak dapat jawapan. Saya cuba cari kat Google. Rupanya kat internet pun mereka cadangkan tidur dalam masa 20 ke 30 minit. Itu adalah waktu yang sangat kondusif untuk kita tidur. Dan Dr. Rizal juga syorkan minum kopi adik-adik. Minum kopi sikit supaya ada konten kafein. Lepas tu tidur kejap 20 minit setengah jam. Bila kita bangun, kita akan rasa sangat fresh. So waktu itu sekurang-kurangnya anda ada tenaga untuk belajar. Itu cadangannya lah. Okey ya. So menjawab soalan tadi, bagaimana nak atasi kelemahan? Pertama, dapatkan bantuan kawan yang ada kekurangan kita. Kedua, simpan tenaga, manage your energy so that when you want to do the difficult task, you have the energy. Sebab hakikatnya Abang Azim, untuk belajar kena ada tenaga. Budak-budak kita ni tak diajar cara nak kawal tenaga, manage tenaga tak ada. Apa yang berlaku dari sekolah rendah sampai sekolah menengah, kita main belajar je. Mana ada orang ajar kita macam mana nak belajar, cara belajar. Tak ada. Apa yang berlaku ialah belajar je. Sama juga dengan present adik-adik. Kalau adik-adik present di universiti, perasan tak? SEM 1, SEM 2, SEM 3. Present. Mana ada orang ajar cara present yang betul? Sebelum present, guna teknik ini untuk tarik perhatian. Lepas tu bahasa badan kena begini. Lepas tu pastikan mood macam ni. Lepas tu gunakan teknik begini. Mana ada? Betul tak Abang Kat USIM pun tak ada kan? So what happen is every SEM we keep repeating do the same thing. That's why we get the same result. Boy speaking gitu Masya Allah. Oh, Wan Dino dia kata pernah masuk kelas Tuan Syed. Ya, Dino. Macam mana nak sebut nama dia ni? Kristina. Ya, Kristina. Terima kasih Kristina bertemu kembali. Nanti menyanyi sikit Cikgu Syed. Alamak. Soalan kedua tadi, Abang Azim. Soalan kedua. Okey, soalan kedua dia kata. Kat WhatsApp tadi tu. Okey, dia kata dia rasa dia extrovert. Jadi sejak PKP berlaku, dia pula dah takut nak keluar. Jadi adakah dia dah telah berubah menjadi introvert? Okey. Untuk menjawab soalan itu begini. Tada. Abang Azim, apa yang saya sedang pegang? Ini bukan promote nak tunjuk je. Okey, botol apa ni? Perasaan perkataan dia. Olive oil. Ini olive oil. So untuk menjawab soalan tu, saya jawab terus dengan metafora. Olive oil ni, kalau saya isi dekat cawan ni, soalan pertama, adakah kandungan dia berubah? Okey, Abang Azim dah hilang. Adik-adik lain yang tengah komen-komen boleh jawab juga. Soalan saya ialah, ini olive oil, minyak zaitun yang diberkati yang Allah telah firmanlah dalam Quran kan? Wattini wazzaitun. Okey ya. So sekarang minyak zaitun ni kalau saya isi kat cawan ni kalau kosong dan saya isi. Soalan saya, kandungan dia berubah tak? Tak. Kandungan tak berubah sebab that is what you are. So menjawab soalan tadi, dia kata saya ni extrovert tapi sejak duduk PKP ni saya dah macam introvert. So jawapan dia ialah kalau itu adalah kau, mustahil kau akan berubah. Maknanya ianya ada kat situ. Cuma sebab dah lama duduk kat rumah, mungkin benda tu telah mengecil, dia telah duduk kat satu sudut. Esok bila dah tak PKP, bila kau keluar kat rumah, jumpa kawan-kawan kau, oi, kau yang paling bising nanti. Itu maksud dia. So berbalik kat sini sama juga. Bila masuk kat sini, kandungannya tak berubah, tetap sama. Cuma mungkin akan kelihatan sedikit. Kenapa sedikit? Sebab cawan besar. So minyak tu nampak sikit kat bawah. Tapi bila isi balik dalam ni, sebab yang ni kecil kan, dia punya ruang dia kecil. So bila isi kat sini nampak banyak. So samalah tadi, bila sebelum PKP, extrovert gila. Bila PKP dia rasa macam, saya rasa bukan extrovert lah, saya rasa saya makin pondan. Tak. Bukan pondan ke lembut tak. Adik-adik, jawapan yang lebih tepat kalau nak lebih nampak rasional, sebenarnya that environment telah mengubah anda. So bila anda kembali semula ke environment anda yang asal, anda akan berubah. Sama juga dengan harimau yang masuk dalam kandang kambing, dari kecil membesar macam kambing, dia mungkin akan rasa di kambing. Tapi bila dia jumpa balik mak bapak dia ke ataupun kawanan singa dia kat luar, insya-Allah dia akan cepat berubah kembali kepada singa. Itulah sifatnya sebenarnya. Boleh Abang Azim menjawab soalan? Wow, saya dah lain macam dah malam ni macam panel menjawab counter informasi ya. Mantap Cikgu Syed. Kita pergi soalan kedua. Penat aku nak jawab Okey, silakan. Baik Cikgu Syed, yang sebenarnya kita dah tahu, Cikgu Syed pun dah cerita berkenaan dengan pelajar kita yang sekarang ni dah sampai satu tahap dia dah tertekan dan dia boleh bunuh diri ataupun dia terkorban sendiri sewaktu dia belajar. Allahuakbar. Jadi
dengan ramai yang tertekan ni, adakah sebenarnya kita nak salahkan 100% kepada pelajar tersebut ataupun kita nak salahkan 100% kepada pensyarah? Sebab bagi assignment yang banyak ke, due date nak kena ikut ke, tak ada toleransi ke. Aku nak assignment hantar 11:58 malam. Lewat, potong 10 markah kan. Pensyarah punya tegas punya dekat assignment. Adakah nak salahkan pensyarah juga 100%? Jadi macam mana tu Cikgu Syed? Okay. Silakan. Terima kasih Abang Azim dan adik-adik lain dengar. Christina, Syahmi, Firdaus, Izzati dan budak-budak lain yang akan tengok nanti. Sebelum saya jawab soalan tentang pelajar ni, saya terpanggil nak kongsi. Ada satu kajian yang saya pernah baca. Kajian ini dilakukan di negara barat lah, kat Malaysia belum lagi. Kat barat, di mana mereka buat kajian, kebanyakan syarikat-syarikat pekerja yang berhenti. Abang Azim faham? Orang-orang yang bekerja, bila dia berhenti, mereka buat kajian. Dalam beratus-ratus orang ni berhenti, antaranya faktor utama yang menyebabkan mereka berhenti siapa? So dalam kajiannya didapati top of the list yang menyebabkan mereka ni berhenti bukanlah sebab gaji, bukanlah sebab organisasi, bukanlah sebab fasiliti. Maksudnya, kat tempat ni tak best office tak ada. Bukan. Nombor satu yang menyebabkan diorang berhenti ialah pihak atasan. Ketua dia. Bukan Allah. Saya sebut tadi maksudnya ketuanya lah, ketua. So kita ada organisasi, kita ada pengarah, kita ada timbalan pengarah, kita ada anak-anak buah. So dalam kajian yang mendapati kenapa ada orang-orang berhenti, nombor satu paling tinggi ialah kerana ketua. Dapat Abang Azim? Dapat. So benda ni sama juga bila saya bawa kepada level sekolah. Nak tak nak, tak boleh dielakkan. Maafkan cikgu-cikgu kalau tengah tonton, maafkan saya. Apa yang saya akan cakap ni mungkin tak sedap untuk didengar. Panas, kipas, panas, okey ya. Tapi hakikatnya mungkin saya tak kata 100%. Saya pun takut juga ni kalau kejap lagi ada orang bantai aku kat media kan. Tapi kena bagi tahu, kena terima, tolong terima dengan hati yang terbuka. Nak tak nak, sebahagiannya ya kerana cikgu. Tak nak, sebahagiannya ya kerana cikgu. Sebab dalam mana-mana tempat, ketua ambil tanggungjawab. Kat kelas, ketuanya ataupun anak-anak murid, ketuanya siapa? Cikgu. Sekolah, ketuanya siapa? Pengetua. Daerah, pengetuanya siapa? PPD siapa? JPN. JPN, KPM. Macam itulah. KPM. Nak tak nak, atas sekali Perdana Menteri. So cikgu-cikgu yang tengah tonton, jangan terus baling slipper kat saya. Tolong terima. Nak tak nak, sebahagiannya, saya tak kata 100%, sebahagiannya, kecil je. Sebahagiannya, yes, kerana cikgu. Kita tak boleh nafikan. Sebab, kenapa Abang Azim? Saya cerita sikit ya. Okay. Rumah saya di Puchong. Rumah sebelah saya ni adalah rumah abang saya. Rumah sebelah ni adalah rumah abang saya. So abang saya anaknya ada 3 orang. Ya ke 3 orang? Nazrin, Amir, betul lah 3 orang. Okey 3. Anak yang kedua ke yang last ni? Yang kedua ni namanya Elina. Kalau Elina tengah tengok live ni rasa tak tengok kot. So Elina ni tahun lepas dia form 5. Abang Azim bayangkan saya dah buat program online saya dah hampir 200 jam lebih dan kebanyakan program online saya begini, live. Share screen, gunakan teknologi secara macam ni, Zoom, Google Meet apa semua. Bila saya tanya anak buah saya ni, anak buah saya tanya, Elina, cikgu-cikgu ajar macam mana kelas? Saya sangat terkejut. Dia kata cikgu-cikgu tak ajar begini. Cikgu-cikgu ajar bagi assignment dekat WhatsApp. Hanya bagi tugasan kat WhatsApp. So guru-guru kat rumah, kita maknanya kita kesian jugalah kat cikgu sebab cikgu pun terpaksa kan buat kerja penat-penat, lepas tu pun dia ambil gambar ke, lepas tu dia buat PDF ke apa, lepas tu dia akan share kat WhatsApp. So budak-budak pula ini parent complain. Kenapa parent complain? Parent kena print. Bayangkanlah ada berapa subjek, BF, BI, sejarah, matematik. Bayangkan kalau semua cikgu buat macam tu. So parent kena print lah. Kena print. Anak-anak kena buat. Lepas tu ambil gambar. Lepas tu upload balik. So yang print tadi rugilah. Betul tak? Ya, betul. Yang print tadi rugi. Sebab bukan kertas tu boleh sedut balik masuk pap keluar pergi sana kan. So dekat sini saya kata sebahagiannya yes, cikgu bertanggungjawab tapi kita tak salahkan cikgu sebab cikgu pun terpaksa ikut pelajar. Masalah kita kat Malaysia bila COVID melanda ramai belum bersedia. Kita banyak budak ada yang tak ada teknologi. Ada yang tak ada laptop, ada yang tak ada data lah, macam-macam lah kau punya alasan. Bila kau nak main game, kau tak alasan kan? Kau nak main game PUBG, Mobile Legends semua tak ada alasan. Tapi bila macam saya, Abang Azim, sekolah-sekolah bila jemput saya
Saya kata, cikgu, saya guna Zoom. Tahu tak cikgu cakap apa? Tuan Syed, kita tak boleh guna Zoom lah sebab budak-budak tak ada Zoom. Lepas tu saya cakap balik, cikgu, alasan budak-budak tak ada Zoom tu sangat tak boleh terima cikgu sebab budak-budak sekarang diorang tahu download, diorang tahu main game. Game punyalah berat boleh main. Zoom hanyalah beberapa megabyte untuk download kejap seminit 2 minit lepas tu boleh akses online. Banyak pula alasan dia tak ada Zoom. So sebenarnya bukan budak tau. Dia cikgu punya perception. Cikgu punya perception dan tak dinafikan juga siapa yang mempengaruhi cikgu punya perception, budak lah, budak. Yang budak-budak kata, oh cikgu Zoom tak adalah, padahal kalau kita bimbing diorang boleh je. Okey, kalau awak tak ada tak apa, saya bagi link sekarang. Awak klik link ini, lepas 2 minit bagi tuan saya apa yang berlaku. So insyaAllah budak tu akan kata, oh cikgu saya dah dapat download, ni ada ni, settle. Itu yang berlaku lah. So berbalik semula tadi, siapakah salah, dia merangkumi semua. Bukan cikgu sahaja. Cikgu ada salah sedikit, budak ada salah sedikit, mak bapak ada salah sikit. Kita. Abang Azim dan saya, kita pun ada salah, kita tak buat sesuatu. Sekarang ni kita tengah buat sesuatu ni. Sekarang ni kita so harap-harap diorang mendengar lah. Okay, kita boleh cakap secara sosial lah. Nak tolong secara duit tak boleh. Saya pun tengah kumpul duit untuk diri saya. Okay, so sedih. Abang Azim pun terkejut bila saya kata yang cikgu bagi tugasan hanya kat WhatsApp. Terkejut tak? Terkejut. Kenapa terkejut? Sebab kita punya level, mana ada budak-budak sekolah lagi. So kita tak tahu. Yang tahu ialah kalau parent yang ada anak, dia akan tahulah, dia akan faham. So saya sangat terkejut. Dalam ramai-ramai cikgu takkan tak boleh ajar Google Meet, takkan tak boleh ajar through Zoom. Kenapa bagi tugas macam tu? So benda macam tu dia berbalik semua kepada pelajar. Sebab pelajar yang komplain. Cikgu tak boleh online lah, lain tak stabil lah. So nampak tak? Bukan salah seorang. Saya rasa kalau nak salah, kita salahkan ni je lah. Internet. Salahkan internet provider je sebab internet tak stabil. Okay, so adik-adik, siapakah salah? Sebenarnya semua orang ambil salah. Hidup ni akan lebih indah bila semua ambil tanggungjawab. Betul Azim? Hidup ni lebih indah bila semua ambil tanggungjawab. Dan saya nak tujukan soalan kepada pelajar. Wahai adik-adik yang tengah dengar, pelajar-pelajar yang tengah dengar, sama ada anda sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, ingat, pertama, kalau kau bunuh diri, confirm insyaAllah neraka. Kalau kau bunuh diri sebagai orang Islam, kau neraka. Kenapa saya kata confirm neraka? Ini bertepatan dengan sabda Nabi . Saya tak kata saya Tuhan tau. Nanti kau lepas video ni kau jangan tanya soalan. Siapa kau untuk kata confirm neraka kau Tuhan ke? Tak. Saya cakap ni berdasarkan sabda Nabi. Nabi SAW kata, bersabda, siapa bunuh diri, insyaAllah confirm masuk neraka. Jadi langkah pertama adik-adik kena tahu, jangan bunuh diri sebab bunuh diri bukanlah jawapan terbaik. Kedua, bunuh diri masuk neraka dalam Islam . Kita diajar jangan bunuh diri. Ketiga, bunuh diri adalah pengecut. Fight for your life, face your fear. Kalau stres, cari jalan untuk macam mana nak kurangkan stres tu ke. Dapatkan bantuan, orang di sekeliling anda ramai. Belajarlah berkomunikasi. Masalah kita tak komunikasi. Kita guna social media. Dulu negara kita digemparkan dengan atlet negara kat Sabah ke Sarawak yang dia bunuh diri. Sebelum bunuh diri dia update social media dia. Dia kata thank you it was a good life. Dia update, lepas tu dia bunuh diri. Kau lebih percaya social media Lepas tu ada lagi satu case yang mana saya rasa Abang Azim mungkin ingat, yang dia tanya soalan kat social media, nak mati ke nak bunuh diri ke hidup. So ramai komen bunuh diri. Lala dia betul-betul dia bunuh diri. Soalan saya, yang bunuh diri tu boleh ke dia patah balik tengok berapa like dia dapat? Tak juga kan. So ada bunuh diri bukan langkah yang terbaik. Bunuh diri adalah langkah pengecut. Bunuh diri kalau dalam Islam masuk neraka. No. Betul. Cari jalan. Betul. Bangkit. Jadilah hero dalam hidup kau. Kau cipta kejayaan dalam hidup kau. Ciptalah kejayaan dari kisah silam. Ciptalah kejayaan daripada masa depan. Tapi bukan bunuh diri. Kau ada bayangkan tak sebelum bunuh diri tu macam mana mak ayah telah besarkan kau? Kawan-kawan yang mengharapkan korang. Mungkin kalau kau ada girlfriend ke boyfriend yang sedang mengharapkan kau ke. Ataupun kalau dah kena tinggal, bayangkan bakal boyfriend yang lebih baik, lebih handsome menanti anda. So anda dah bazirkan dia dengan bunuh diri. Jangan. Macam tu. So adik-adik, sorry jawapan saya mungkin berbeza lah dengan ramai pakar-pakar kat luar sana. Sebab saya, background saya lain . So jawapan saya begini. So saya tak katalah salah seorang. Dia sebagai pihak. Tapi at the end of the day, yang nyawa tu, siapa punya nyawa? Kalau itu nyawa kau,
Bunuh diri bukan. Bunuh diri tu bukan. Okey. So harapnya menjawab soalan dah. So Cikgu Syukri kata dua-dua tak bersalah. Oh, dua-dua tak bersalah pula dah. Habis siapa yang bersalah, Cikgu Syukri? Okey. Fauzi Ahmad kata menarik. Kristina kata terbaik. Syami kata tak berubah. Apa yang tak berubah aku pun tak tahu. Okey, Abang Azim rasanya menjawab soalan. Itu soalan tadi tu tak berubah tu. Oh, ya ke? Okey, Abang Azim, sebelum kita pergi soalan ketiga, mungkin saya pula tanya pendapat Abang Azim sikit boleh? Boleh, silakan. Boleh ya, okey. Apa pendapat Abang Azim pula dengan budak-budak sekarang yang mereka lebih percaya social media daripada manusia sebenar depan muka dia? Sedikit. Allah. Tak tahulah apa-apalah yang Abang Azim rasa. Apa-apa, tak kisah anything. Silakan Abang Azim. Sambil Abang Azim jawab tu, bolehlah saya rehat sikit, tarik nafas kan. Okey. Kalau ikut pandangan saya lah, yang apa kata, sebab saya sebenarnya Cikgu Syed, sebenarnya saya sampai satu tahap saya hanya ada social media sebelum ni sebelum saya mula saya ada sebelum ni saya tak ada kesedaran untuk menggunakan social media untuk memberi manfaat kepada orang lain. Dan sebenarnya pada tahun lepas pun sebenarnya saya guna social media, kalau siapa yang friend dengan saya perasan lah yang saya akan update setiap larian saya. So sekarang ni orang dah tak nampak dah update larian saya. bukan bermakna saya tak lari, bukan bermakna saya tak lari. Tetapi ada satu stigma yang mana alamak aku ni manfaat kan. Aku ni besya-besya je macam tu dia timbul satu perasaan macam tu. Dan yang keduanya rasa macam nak menunjuk-nunjuk lah pula tetapi kesedaran tu muncul apabila saya cuba try test. Maksudnya ada beberapa orang, bukan beberapa orang ataupun sebenarnya lebih senang saya kata Isma panggil saya untuk jadi MC, untuk jadi moderator program secara atas talian. Dan bila moderator semua kan, dan bila saya kendalikan secara atas talian, rupanya ada feedback yang baik. Dan saya rasa pada ketika itu sebenarnya aku ada something yang aku boleh pengaruh sebenarnya. Jadi stigma kepada social media tu dia berubahlah daripada tak payah guna, dia akan jadi dia jadi untuk aku akan gunakan untuk manfaat orang lain. Jadi inilah salah satu cara saya yang saya tengah buat sekarang ni. InsyaAllah akan ada lagi sembang-sembang santai saya yang seterusnya yang saya akan cuba buat, yang saya akan kerjasama dengan kenalan-kenalan saya yang pakar dalam bidang-bidang yang berbeza untuk dia kongsikan apa orang kata manfaat kepada orang lain. Jadi saya letakkan diri saya, aku ada manfaat, aku jadi medium. Aku gunakan medium aku ni untuk aku memberi manfaat kepada orang lain. Selain daripada aku memberi manfaat, sebenarnya orang macam contoh Cikgu Syed pada malam ni pun boleh memberi manfaat kepada orang lain. Jadi terima kasih memberi ruang. Saya belajar jadi kepada pelajar sekarang ini, saya rasa dia punya penggunaan kepada social media tu kena betul satunya. Maksudnya kalau dia setakat mengambil benda-benda yang social media ni, benda-benda yang gosip kan. Nak sekarang ni sekarang ni sejak semalam timbulnya isu Caprice dengan Ustaz Abid Yu kan. Setakat nak ambil isu politik, isu sensitif, tetapi dia tak memberi kembali manfaat kepada netizen ataupun kepada ummah sebaliknya, maka bagi saya social media kepada pelajar tu sia-sia je lah. Jadi dia sekadar nak, orang kata nak hype sahaja. Rugi pada pandangan saya. Jadi pelajar tu dia kena tukar mindset dia, gunakan medium social media ni, sebab social media is percuma sekarang ni. Facebook kan, Facebook percuma, Instagram percuma, TikTok percuma, Twitter pun percuma. Kalau kita semua pelajar menggunakan dengan cara baik. Contoh apa salahnya pelajar yang paling pandai dekat dalam sekolah tu, dia buat live, dia buat berkongsi cara dia belajar, dia buat cara macam mana aku boleh dapat skor dalam subjek ni kan. Buat je, tak perlu detail. Okay, aku ada sesi 30 minit live aku buat kat Facebook. Kalau kau rasa bagus untuk kawan-kawan kau kat sekolah lain, apa salahnya kau share. Dia boleh jadi satu benda yang budaya yang membaik.
dalam penggunaan social media. Tetapi sekarang ni dia tak jadi benda macam tu lah, sebab kita rasa pelajar ni dia setakat ni dia jadi follower je dulu. Tak apalah, aku ikut lah dulu Cikgu Syed ni buat apa dulu. Aku tengok lah Azim ni dia buat apa je lah dulu. Dia tak jadi satu spark untuk benda-benda baik. Sebenarnya dia boleh. Cuma mungkin dia rasa dengan usia dia tu sekarang dan dengan title dia sebagai seorang pelajar tu, dia rasa cukuplah aku follow, cukuplah aku tonton, cukuplah aku dengar. Tapi dia tak lebih daripada tu. Apa salahnya aku nak berkongsi? Aku cemerlang, aku pelajar cemerlang 11 takkan aku nak kongsi seorang-seorang, aku nak pandai seorang-seorang. Apa salahnya? Betul. Kongsi dengan ramai orang. Jadi saya dengan cara begitu saya rasa why not, kalau tak ada orang lain buat macam tu, saya rasa ada dekat luar sana yang buat macam saya ni. Cumanya saya ni orang kata amatur lah Cikgu Syed, beginner lah, baru 3 live streaming. Kita berdua besya-besya lagi, besya-besya. Ya, baru 3 live streaming yang saya buat. Saya rasa terbaik. Saya cubalah cuba yang sebaik mungkin untuk tahun ni banyakkan lagi. Mungkin akan datang saya pengkongsian ni bukan Cikgu Syed, mungkin saya akan panggil the best student kan, the best student SPM ke, mana tahu tiba-tiba ada orang contact, Zim, aku ada kenal ni best student ni, kalau kau nak panggil sharing boleh kan, kita tak tahu kan. Kalau kita buat betul. Kemungkinan orang yang share tu boleh tersampai dekat orang yang sepatutnya untuk berkongsi. Jadi pada pandangan saya lah Cikgu Syed, saya ringkaskan kat sini. Tak salah you nak guna social media bagi pelajar, tapi you cuba jadi orang yang memberi manfaat pula menggunakan social media tu. Jangan you just rider je ataupun you just follower. You can do something better. You can do you can share a good things to other people. Because sekarang ni social media, sekarang ni social media dia tak ada had umur, dia tak ada had apa. Setakat ni kalau kita tengok orang yang muda, orang yang cemerlang adalah orang yang sanggup kongsi adalah orang yang dalam bisnes saja. Tapi orang yang belajar pandai, setakat ni saya tak pernah nampak lagi lah dia nak share kan. Sedangkan dia ada medium yang sama. Macam kita kan. Tapi orang yang share ni semuanya orang bisnes. Orang bisnes, walaupun macam mana sekalipun, dia mesti nak ada dia punya keuntungan dia. Dia ada fikir pasal keuntungan. Saya tahulah isteri saya buat bisnes kan. Jadi walaupun dia share macam mana sekalipun, dia mesti dia ada sekelumit mesti insyaAllah akan sale aku naik ni. Kan? Ada macam tu. Kan. Jadi orang bisnes macam tu. Betul. Jadi why not sekarang ni para pensyarah yang ada pun sekarang ni kan, para pensyarah yang dengar, cikgu yang dengar sekarang ni, you buat je live. Jangan live sekadar you tunjuk kehidupan harian, sekadar kehidupan bersama dengan anak-anak, tapi live ajarkan anak murid. Okey, saya ada tips belajar matematik tahap 1 cara mudah. Jom live bersama saya. Ketepikan dulu view tu, betul tak? Ketepikan. Betul. Apa kata aku kena view, aku kena ada ramai follower dulu ni baru aku nak buat live. Jangan. Saya pernah ada stigma macam tu cikgu. Ya, saya ada stigma. Sama dengan ni lah, kita tunggu kita baik baru nak ajar orang jadi baik. Yes. Takut tak sempat. Tak sempat jadi baik. Sebab sebenarnya kalau kita telusuri hadis-hadis Nabi dalam Al-Quran pun sebenarnya Allah tak kata kita kena jadi Nabi, kita kena jadi Rasul untuk berdakwah. Tetapi apa ayat-ayat dalam Al-Quran tu, ud'u ila fi sabili rabbikum bil hikmah, Allah tak kata khas untuk Nabi, ud'u ila sabili rabbikum bil hikmah, berdakwah secara hikmah tu bukan hak Nabi saja, tetapi kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW juga sendiri kan. Jadi benda ni sebenarnya kita tak budayakannya. Jadi kita ada mission yang besar sebenarnya Cikgu Syed. Sama-sama sebenarnya semua ada mission yang besar untuk umat Islam ni. Sebenarnya nak buat kebaikan, semua orang kena buat baik. Kau ketepikan kau bendera mana, kau politik mileage mana, kau orang mana, kau negeri mana, ketepikan dulu. You fokus, kongsikan kebaikan, buat baik. Saya rasa Malaysia ni ataupun student-student kita ni, kita boleh kurangkan sedikit demi sedikit tekanan-tekanan yang ada pada mereka. Itu pandangan saya, Cikgu Syed. Terbaik, Abang Azim.
Dah jadi macam panel dah. Jadi dia macam panel lah, okey. Kita teruskan bersama Abang Azim. Saya pula jadi moderator. Soalan kedua. Jangan. Satu pula. Aduh, okeylah. Terima kasih. Sangat bagus lah. So untuk adik-adik yang tengah tonton dan juga perempuan yang sedang tonton kita tengok Puan Hasbidah Hassan, dia kata teruskan usaha murni, program yang bagus. Ni siapa ni Abang Azim? Kenal ke? Saya rasa cikgu saya dulu ni. Cikgu itulah sebab saya tengok Facebook beliau, kaunselor yang jemput saya friendly dengan beliau. So tak tahulah sekolah sama ke apa, wallahu alam. Ada klien saya friendly juga. So terima kasih Puan Cikgu Hasbidah. Lepas tu Izzati Rosli, Fauzi Ahmad, Firdaus, Kristina. Harapnya masih mendengar dan ambillah input yang Abang Azim ataupun Cik Azim telah kongsi dengan anda, insya-Allah. Jadi kita beri soalan terakhir Abang Azim, boleh? Okey, boleh. Ready Cikgu Syed? Soalan terakhir yang diberikan kepada saya ialah jeng. Tak apalah Abang Azim boleh baca dulu. Okey, sebenarnya tadi kita dah dengar tekanan-tekanan yang berlaku kepada para pelajar kita. Jadi sebenarnya apakah cara mudah yang kita boleh? Yalah, kalau cara kerohanian Islamiknya kita boleh cakap lah, bacalah Quran banyak-banyak, zikirlah banyak-banyak, bangunlah tahajud. Standard orang sebut kat luar tu. Itu standard. Itu Tapi bagi Tuan Syed yang belajar pasal personality, apa cara mudah bagi pelajar kita kat luar ni untuk atasi masalah personality mereka ni? Silakan Tuan Syed. Okey. Langkah pertama. Tada. Okey, kejap macam mana macam mana saya nak share. Kejap saya buka slide ke saya kejap. Adik yang tengah tonton ni, saya rasa why not? Saya rasa mengapa tidak saya kongsi ilmu ini, sebab ilmu ni menarik. Sebentar ya. Mana slide aku ni? Tada. Sabar. Okey, kejap Okey, kalau pada anak berapa orang? Abang Azim, anak berapa orang? 3 orang. Oh, 3. Ingat seorang. 3, Cikgu kejap Syed. Okey, kepada para penonton. Okey, saya share sekarang. Saya punya skrin. Boleh tanya soalan kalau ada soalan nak tanya lagi. Okey, netizen sekalian, penonton, adik-adik yang sedang tonton, nampak ke skrin saya? Wow, dalam skrin ada banyak skrin. Dia masuk apa? Okey, sekarang saya share skrin saya. So, saya share slide saya lah. Okey, nampak tak ni? Abang Azim nampak ke? Boleh bagi feedback sikit sebab saya nampak skrin saya je. Okey, saya nampak. Nampak ya? Okey ya. So, bagi soalan tadi, bagaimana pelajar-pelajar boleh atasi tentang personality mereka? Macam dia berbalik kepada saya cakap tadi ya. Pertama kena tahu dulu personality anda. So macam saya sebut tadi, kalau ingat lagi saya sebut tadi DISC personality, DISC ya. So DISC ni dia mewakili empat cabang ni. D ialah warna merah. So D ialah dominant, I ialah warna oranye tadi, influence, hijau ialah S, steady, dan C ialah compliance, warna biru. Biru ialah C, compliance. DISC. So masing-masing ada dia punya kekuatan Ini dia DISC. So saya ulang balik setiap dari kita ada macam-macam personality. Yang saya tengah kongsi ni salah satu personality yang terkenal dan dia punya kesahihan, ketepatan dia sangat tinggi. So sebab tu saya suka gunakan ni lah, DISC. So D ialah orang-orang dominan. Dia orang dominan, kita boleh gunakan watak kartun Superman. Kalau perasan Superman, sifat dia macam mana? Dia dominan, dia ambil ruang yang besar, dia nak laju, dia nak cepat. Ni orang-orang dominan. Lepas tu kita ada orang I. I ni lebih kepada influence. So I ni kita boleh ambil orang, kalau watak kartun kita ambil Flash lah. So kalau perasan Flash ni, dia happy go lucky, dia bercampur dengan orang, dia steady, dia cool. Tu orang influence. Dan orang influence kalau sebagai pelajar, selalunya anda tak mudah terurus dalam belajar. Anda suka belajar mengikut mood. Kalau D tadi, dia akan belajar sebab dia nak capai sesuatu. Yang I ni dia belajar sebab dia ada geng. Dia bukanlah nak capai sangat. Nak capai tu sikit tapi sebab dia ada geng. Okay ya? So tu I. Lepas tu kita ada S, steady. Kalau watak Marvel yang saya nak ambil ataupun DC Comic, saya nak ambil ialah Wonder Woman. Kalau perasaan Wonder Woman, dia steady. Dia tak adalah terlalu happy sangat, tak adalah terlalu sedih. Dia steady je, relax, cool je. Okay ya? So orang yang steady ni selalunya kawannya tak ramai, dia setia pada yang satu,
Lepas tu kalau dia buat kerja, dia suka ikut flow. A, B, C, D. Itu orang-orang steady lah. So adik-adik, jika anda seorang yang S, bila anda belajar, anda akan mengikut turutan. 1, 2, 3. Kalau I tadi tidak. Kalau I, dia akan try 2 dulu. Lepas tu 4, lepas tu 1. Tu maknanya kalau ikut aturan cara belajar ke, cara buat assignment macam tu. So tu S. Dan yang terakhir ialah C, compliance. So kalau compliance ni, kalau watak DC Comics, saya ambil Batman. Kalau perasan Batman, dia sangat comply, dia kalau pergi keluar kalau berjuang, dia kena pakai pakaian Batman, dia tak boleh macam reveal diri dia. So tu jenis-jenis compliance. Dan adik-adik, jika anda seorang yang compliance, selalunya orang compliance ni dia suka buat sesuatu mengikut turutan, suka mengikut arahan, lebih suka arahan bertulis, suka buat sesuatu yang terbukti berkesan. Dia tak suka nak try and error. Dan orang yang compliance, jika anda ada kawan yang jenis compliance, bila anda bercakap sesuatu, dia pastikan ada fakta. Jangan cakap ikut emosi. Emosi bukanlah permainan mereka. Emosi ialah permainan I. So, anda ada kawan-kawan I, mainlah emosi dengan dia. Kau tahu tak, aku dengar cerita baik ni. Kau dengar. Orang I akan suka. Kalau pergi ke orang si, kau tahu tak ada cerita baik ni. Kau tahu tak, pesyarat kita tu kan. Selalu dia tak layan sangat. Tapi kalau pergi cakap kat dia, kau tahu tak, kita kan minggu depan, kita ada begini. Kalau benda macam tu, dia akan bagi perhatian. Sebab bagi dia, fakta tu lebih penting berbanding emosi. Okay ya. So kalau ikut motif ataupun moto slogan orang-orang ni, orang-orang D, yang ni tak ada apa kejap saya skip kejap. Orang-orang D, falsafah dia ialah ikut cara aku. Orang-orang I ialah falsafah dia ialah awak happy, saya happy, janji kita happy. Macam tu. Orang S, falsafah dia ialah janganlah gaduh, kita cari persamaan boleh sebab kita sama-sama bekerja kan. Kita sama-sama pelajar kan. Kita sama-sama buat benda ni kan. Macam tu. Orang C pula ikutlah cara yang betul. Macam tu. Okay, so ni antaranya. Jadi ini barulah salah satu ilmu personality yang ada kat luar sana. Ada dia boleh belajar macam-macam personality yang ada kat luar. Sekejap saya stop share. Berbalik kepada kamera kita. Tada. Tadi nampak screen sharing saya semua tadi? Nampak. Okay ya. So Izzati Rosli kata best sharing malam ini. Tak ada soalan. Izzati Rosli kata saya. Okay ya. So adik-adik, sebenarnya personality diri ada banyak tau. Ada apa, Myers-Briggs lah, This personality lah, otak kiri otak kanan lah, meta program lah, lab profile. Lab profile ni menarik. Satu ilmu neuroscience di mana dengan perkataan yang kita guna selalu, kita boleh tahu kita ni orang yang macam mana. Contohlah saya tanya Tuan Azim. Tuan Azim, ambil tak insurans? Yes. Ambil. Kenapa ambil insurans? Supaya saya kalau berlaku apa-apa berlaku apa-apa kepada saya, anak-anak saya, isteri saya ada cover pendapatan lah, income protection. Sangat bagus. Okey, adik-adik yang lain, berdasarkan jawapan Abang Azim tadi, kita boleh tahu yang Abang Azim ialah seorang yang away from. Tapi ini bukan betul 100% sebab saya kena tanya lagi banyak soalan. Tapi sebab live, kita bukan nak buat khusus. So kita habiskan dengan soalan satu je lah. Sebenarnya Abang Azim, dia kena tanya 2-3 soalan. Tadi kan Abang Azim kata sebab saya nak cover anak saya. So saya akan tanya lagi, apa penting cover anak dengan insurans? So Abang Azim akan jawab lagi. So saya akan ambil jawapan tu, saya akan tanya lagi 2, 3, 4 level, baru kita akan tahu Abang Azim punya motivasi yang sebenar. So daripada situ kita akan tahu Abang Azim ni seorang yang towards ke away from. Away from ialah orang-orang yang suka mengelak. Towards ialah orang-orang yang suka nak mencapai. Saya rasa saya pernah ajar benda ni dalam 31st Century Learning hari tu, tapi it's okay, no worries. Jangan rasa risau. Sama ada kita away from ke towards, dua-dua bagus. Dia tak ada buruk ke baik, tak ada. Dua-dua bagus. Cuma dengan memahami benda ni, kita boleh berkomunikasi dengan lebih baik untuk mempengaruhi anda. Contohnya Azim, kalau Abang Azim betul seorang yang away from, maknanya mengelak. Apa maksud mengelak? Abang Azim lah seseorang yang akan buat benda tu bila dah tahu benda tu kalau tak buat akan menyusahkan kita. Bila jatuh baru Abang Azim akan bergerak. Macam saya seorang yang towards. Maksudnya, kalau saya nampak benda tu menarik, saya nak buat. Tak kisahlah benda tu jadi tak jadi, tapi saya nak buat. Tu orang towards. So, kenali motivasi masing-masing. So, macam saya, kalau Abang Azim nak jual insurans kat saya, kalau datang kat saya kata, bayarlah ni 300, lepas tu kalau berlaku apa-apa, insyaAllah selamat. Benda macam ni tak memotivasikan saya. Sebab saya seorang yang towards. Saya nak, kalau saya melabur ni, apa yang saya dapat? So, orang yang menjual kat saya, dia kena cakap macam ni. Syed, laburlah ni Wayne. Kalau tak berlaku apa-apa pun kat kau, setiap tahun kau dapat balik dividen, investment. Benda macam ni nampak tak? Benda what I get. So benda macam ni memotivasikan saya untuk beli insurans.
Kalau macam Abang Azim tadi away from, saya tak boleh jual insurans macam ni. Tuan Azim jual yang ni, nanti setiap bulan dapat dividen. Dalam hati Abang Azim akan cakap apa tau? Alah tak apa dividen, aku ada gaji aku, instant bayar. Nampak? So saya kena cakap macam ni. Abang Azim ambil lah insurans ni sebab esok kalau berlaku apa-apa kat anak, sekurang-kurangnya Abang Azim dah tak perlu susahkan diri. Ejen insurans ataupun syarikat insurans selesaikan. Settle. Pertama. Kedua, dalam masa 24 jam selesai. Tak payah nak tunggu 2, 3, 4 hari. Nampak? Benda-benda macam tu lebih memotivasikan lah. Dan ini juga menjawab soalan kenapa isteri yang buat MLM bukan suami. Zap. Okay lah. Saya tak tahu lah, saya tak kenal sangat lah Abang Aziz. Kita hanya kenal secara depan-depan dalam program kan. Tapi saya cuba kaji juga kenapa isteri buat bisnes, si suami tak buat betul-betul, tapi suami hanya tolong isteri dengan channel kan. Maknanya sampai-sampai kan. So dekat situ menjawab lah soalan. Maknanya isteri mungkin jenis towards, mungkin wallahualam. Dan suami jenis yang away from. Sama juga bersenam. Kenapa Abang Azim bersenam, lepas tu dah tak bersenam? Sebab dulu mungkin overweight. So bersenam, lepas tu bila berat badan dah kurang sikit, dah rasa macam comfortable, lepas tu terberhenti kejap. Nanti bila naik balik, dia akan lari balik. Itu sifat-sifat orang away from lah. So orang-orang away from ialah dia buat benda tu sebab dia nak run away from the pain, nak mengelak dari sakit, tanggung sakit, kesusahan. Bila ada benda macam tu baru dia buat kerja. Sama juga dengan pelajar-pelajar kita ya. Pelajar-pelajar kita ni Izzati Rosli, Kristina, semua ni lah, Esther Comel semua. Kalau mereka ni pelajar saya dan saya pensyarah, dengan ilmu yang saya ada, saya akan buat begini tau. Okey, murid-murid semua, saya telah bagi assignment. Due date anda ialah hari Jumaat ini. Bayangkan kalau hari ni hari Isnin, saya akan kata due date adalah hari Jumaat. Siapa hantar selepas hari Jumaat, saya takkan terima assignment anda, anda dianggap fail. So itu ialah apa? Itu adalah motivasi away from. So budak-budak yang pemalas, bukan pemalas lah, sorry ya. Yang pemalas tu tak betul. Budak-budak yang suka macam lambat sikit buat kerja, bukanlah nak mencapai. Dia tunggu dah orang cucuk baru dia nak buat kerja. So bila saya cakap macam ni, akan memotivasikan dia untuk siapkan assignment tu dan hantar pada hari Jumaat. Itu pertama. Tapi Abang Aziz kena ingat, dalam kelas bukan semua away from tau. Ada budak-budak yang towards. Ada budak-budak towards. So untuk budak towards ni, cara kita nak motivate, kita cakap macam ni. Okey adik-adik semua, pelajar-pelajar sekalian, due date ialah hari Jumaat pukul 12 malam kan, semua kena submit. Berita baik, siapa kalau boleh submit by hari Khamis, saya bagi markah ekstra 1 ataupun 2, ikutlah macam tu. So benda ni lagi motivate dia untuk dia nak make sure hantar hari Khamis. So dekat sini, budak-budak yang away from, diorang akan hantar last minute hari Jumaat. Budak-budak yang tua, dia akan buat bersungguh-sungguh, dia akan hantar hari Rabu atau hari Khamis, macam tu. So ini satu ilmu yang menarik lah untuk Abang Azim. Mungkin tak tahu lah untuk netizen, tapi untuk Abang Azim dapatlah sedikit ilmu, insyaAllah. Jadi sebenarnya kita kena ada dua option ni lah untuk cover for away from sebagai kalau kalau sebagai pengajar kita kena faham ilmu ini. Sebagai pelajar pula, adik-adik kena tahu adik-adik ni personality macam mana. Dominant ke, influence ke, steady ke, compliance ke, otak kiri ke, otak kanan ke. Kalau ada lagi satu personality nama dia Maya Brick, yang tu saya tak belajar sangat tapi siapa belajar counselling akan tahu benda ni, ataupun psikologi, boleh tanya mereka. Lagi apa lagi? Kalau anda macam tadi tu lah, ilmu lab profile lah, kita sebut lab profile ni maksudnya analyzing the language that we use. By knowing the language that you use, we can determine what kind of person you are. So kalau Abang Azim perasan tak, ada pelajar-pelajar bila kita kata tolong buat ni, tolong buat tu, jawapan pertama dia akan cakap macam ni, susahlah Encik Azim, susahlah, mencabarlah. Selalu budak-budak macam ni dia nak away from. Barangkali ya. Dan ada budak-budak benda ni boleh buat tak? Kami cuba. Nampak? Dia towards. Dia nampak macam optimis. Cuma bila dia dah rasa langgar tembok, dia tak nampak jalan, lepas tu dia akan cari kita lah. Cik Azim, saya dah cuba, tak boleh lah. So kita kena bimbing. Jangan pressure dia. Awak tak cuba lagi ni. Jangan cakap macam tu. Orang tu dah lah dia turunkan dia punya sifat malu dia dengan datang jumpa kat kita. Kita pula jadi pensyarah-pensyarah macam 30 tahun yang lepas dengan soal dia lah balik. Janganlah macam tu. So cikgu-cikgu, pensyarah-pensyarah yang sedang tonton, saya bercakap dia berdasarkan pengalaman saya. Kalau anda boleh terima. Kalau anda terima, just abaikan saya. Dengarlah cakap orang lain yang selalu bagi jawapan yang standard kat luar tu. Okay tu. Alright, Mazim, saya harap menjawab soalan saya lah malam ni. Saya baca sikit komen lah. Esther Comel, dia kata, Tuan, ada kalanya perbuatan yang kita zahirkan dia kontra dengan personality kita untuk sesuaikan dengan sesuatu situasi. Apa komen Tuan? Saya baca lagi sekali tak faham soalan dia ni. Ada kalanya perbuatan kita yang kita buat tu kontra dengan diri kita yang sebenar. Okey, betul.
dengan personality kita untuk sesuaikan dengan sesuatu situasi. Apa komen tuan? Okey, Esther Comel, untuk menjawab soalan Esther Comel ni senang, Esther Comel senang je. Dekat sini sebenarnya bukan kita kontra tau. The issue here is that you are being adaptive so that you can talk according to that person's brain. Contoh macam sekarang, oleh kerana kita live, Abang Azim, dia telah namakan diri dia Abang Azim. Korang dekat college panggil dia Abang Azim ke? Tak kan? Dekat college, mesti korang panggil dia Cik Azim. So sekarang dia letak nama dia Abang Azim. Adakah Abang Azim hipokrit? Soalan direct ni. Adakah Abang Azim hipokrit? Adakah Abang Azim kontra? Tidak. Beliau sedang beradaptif sebab kita di social media. So dia pakailah topi. So dia relax, santai. Nama Abang Azim macam tu. So harap soalan Esther Comel lah. Sometimes you have to change a little bit. Not totally yourself. Just change a bit so that kita bercakap ikut dunia mereka. Saya sebagai penceramah, kalau saya pergi sekolah rendah, budak darjah 5, saya tak cakap macam ni. Saya akan cakap, adik-adik semua, okay, hari ni cikgu nak buat satu aktiviti yang seronok. Yeah! Dia nampak macam bodoh tau. Kalau orang luar, dia akan tengok macam, apa penceramah ni macam bodoh je. Tapi untuk budak-budak, best ke penceramah ni, nak lagi. Itu yang kita nak. So, itu kita namakan adaptif, bukan hipokrit tau. Bukan hipokrit, harap faham Dulu masa saya 5 tahun lepas, saya pun ada soalan yang sama macam Esther Comel. Saya tengok penceramah ni kat sini lain, kat sini lain. Hipokritnya. So hari ni saya belajar, itu bukan hipokrit. Kita adaptif. Hipokrit ialah begini Sebagai penceramah saya kata, kita ni kena jadi hebat. Semua orang boleh hebat, insya-Allah. Saya cakap macam ni. Lepas tu kat luar, masa sembang-sembang minum kopi dengan Abang Azim kata saya nak jadi penceramah. Lepas tu saya cakap kat Abang Azim, tak boleh Azim. Kau ni tak ada bakat nak jadi penceramah, tak boleh. Kau jadi je pensyarah. Itu baru hipokrit. Kenapa hipokrit? Masa kau jadi penceramah atau pentas, kau kata semua orang hebat, semua orang boleh jadi sesuatu kan. Tiba-tiba bila sembang, bila bukan di atas gelanggang motivasi, dekat luar pandai pula kau tipu. Kau cakap, tak sesuai kau ni, kau buat macam ni je lah. Itu hipokrit. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab saya sendiri pernah kena. Siapa yang tengah dengar tu, kalau kau dengar, kau tahulah kau siapa Okey, tu sudah banyak kali dah kena. Okey, yang terakhir, Ros Iskandar. Kenapa Izzuddin Abdullah kata hadir? Ambil kehadiran ke? Tak ada. Tak ambil kehadiran. Aduh, budak ni. Kau ingat apa? Kelas pusat akademik ke? Okey, Ros Iskandar kata, macam tadi cikgu saya ada bagi tahu pasal seseorang itu dominan otak kiri, otak kanan. Adakah ada juga seseorang itu dominan kedua-dua sekali? Tidak ada, Ros Iskandar. Tidak ada. It's either you are more to left brain or you are more to right brain. Impossible you are equally same. Impossible. Why? Dia ada lelaki, ada perempuan. Mustahil tiba-tiba kau jadi lelaki dan perempuan. Mustahil. Walaupun dalam Islam kita ada belajar lah yang ada dua-dua kemaluan tu, nama dia kunsa. Betul tak? Kunsa ke kunsa apa kan? Kunsa. Tapi itu sangat jarang lah. Itu sangat jarang Yes. Sangat jarang lah. Tiba-tiba dia mengaku saya ada dua-dua. Tak adalah. Jarang. So sama ada anda lelaki atau sama ada anda perempuan. Sama ada anda seorang ayah atau anda jadi ibu. Susah untuk anda jadi dua-dua. Walaupun mungkin ada situasi di mana ibu meninggal, so suami terpaksa jadi ayah dan ibu. Ya, itu hanyalah persepsi. Tetapi at the end of the day, you are still the father to your child lah, something like that lah. So sama juga Ros Iskandar, sama ada anda kuat ke otak kiri atau anda kuat ke otak kanan, tengah-tengah tu tak sangat, mungkin sikit tapi tak sangat. Sebab personality diri anda sendiri akan mendedahkan anda ni lebih ke arah mana. Okey ya? Saya tanya Abang Azim sendiri lah. Abang Iskandar pula. Saya tanya Abang Azim sendiri lah. Dah jadi pensyarah beberapa tahun ni dekat pusat akademik. Alright. Ada perasan ke pelajar yang kalau dia bagus dekat atas kertas, dia bagus juga dekat co-curriculum ataupun aktiviti kat luar? Ataupun dia bagus kat luar tapi dekat akademik dia lebih kurang? Ada. Macam mana saya nak tanya soalan saya ni? Sekejap, saya cantikkan sikit soalan saya. Okey. Macam mana saya nak cakap Majority pelajar. Okay. Majority pelajar perasan tak? Sama ada dia bagus kat akademik, dia lemah dekat co-curriculum ataupun apa-apa program-program kepimpinan yang dijalankan kat luar tu lah. Sama ada dia bagus kat atas kertas, dekat luar tu tak ada. Sama ada dia bagus kat luar tapi kat akademik dia lemah. Hanya beberapa orang je yang okey. 1-2 orang je yang macam okey, akademik okey, program pun okey. Tapi kalau perasan Abang Azim yang program kat luar okey ni sebab apa tahu? Sebab pensyarah paksa. Setuju? Betul tak? Saya ada pengalaman saya sendiri kat UiTM. Macam selalunya calon-calon majlis perwakilan pelajar MPP
Yes. Diorang ni semua selalu akademik bagus tau. 3.8, 4 flat apa semua. Tapi diorang jadi pemimpin pelajar, bila saya tanya, kau memang nak ke? Pensyarah suruh. Kau memang nak ke pensyarah suruh? So kat sini sebenarnya, kita telah membunuh pelajar-pelajar yang sebenarnya ada potensi kepimpinan yang sebenar. Tapi kita tak bagi peluang kat diorang, kita bagi peluang kat orang yang akademik bagus. Semata-mata sebab akademik dia bagus, kita jadikan dia sebagai pemimpin pelajar. Inilah situasi di kampus yang berlaku sebenarnya. So ini bukan yang terbaik adik-adik, sebab kalau anda perasan, selalunya orang yang bagus dekat kepimpinan, mungkin dia lemah kat akademik. Orang yang bagus kat akademik belum tentu dia bagus dekat kepimpinan. Dan ini menjawab soalan kenapa bila dah habis belajar dan kerja, kau perasan tak? Budak-budak yang cerdik pandai ni selalu makan gaji. Yang tak berapa pandai ni dia akan buka bisnes, dia jadi bos. Yang pandai tu kerja bawah dia. Cia. Betul tak Mazim? tapi kau faham kita tak katalah yang makan gaji ni tak elok, tak. Bagus. Yelah, betul. Cuma dengan sikap setengah universiti di mana hanya pelajar yang keputusan bagus boleh jadi majlis perwakilan pelajar tu, tak adil lah. Sebab diorang sendiri pun bukan nak jadi pun, tapi sebab dipaksa oleh pensyarah, so diorang pun jadi. Tak elok lah macam tu. Jadi cikgu so, saya rasa dengan itu akhirlah Abang Azim. Jadi cikgu agaknya bolehlah kita buat satu cadangan bahawa sebenarnya yang jadi MPP ni kita tak perlu lagi meletakkan syarat untuk 3-pointer above lah. Maksudnya mungkin kita bagi minimum. Sebaiknya. Betul. Kan. Kita bagi minimum. Tak, sebenarnya 3 pointer tu dah minimum dah. Kalau boleh turunkan lagi lah. Mungkin 2.5 ke atas ke, 2.7 ke atas ke. Alright. Sebab kalau dia ada bakat, dia berminat, apa salah bagi ruang kat dia? Dan manalah tahu, sebab dia pegang jawatan, dia jadi lebih baik. Lepas tu sem berikut, pointer dia naik. Kalau macam tu macam mana pula? Ada sebab tadi Cikgu Syed kata. Kalau pointer dia naik bagus lah. Maksudnya sebab akademik tu menyebabkan dia asah diri dia supaya akademik pun naik. Cuma dia tak adalah naik sampai 4 flat. Mungkin dia naik sikit-sikit. At least dia jadi orang yang lebih baik. Berbanding yang hanya pandai atas kertas. Okay. Tapi bila datang interview pun tak pandai nak cakap dengan elok dengan majikan. Aku dah jumpa dah beberapa kali. Itu antaranya lah. Ni nak kongsi sikit ya. Hari tu ada seorang, kita ada buka kerja kosong. So budak dia budak pandai lah. Tengok resume dia, pointer dia cantik tau. 3.9, 3.7. So kita interview through Zoom. Sebelum kita nak interview dia, kita tengah buat interview untuk orang lain. Lepas tu masa terlajak sikit. Sebab interview dia pukul 11. Kita terlajak sikit lah, 11 suku 11.30. Saya nak tanya Abang Azim kalau Abang Azim jadi calon, Abang Azim akan tunggu ke atau buat perangai? Saya tunggu. Kalau saya lah. Tunggulah kan, walaupun terlajak, tunggulah 11.30 sebab kau nak interview. Tapi bayangkan ini cara budak-budak pandai jawab. Oleh kerana terlambat setengah jam, dia boleh hantar mesej kat HR. Dia cakap apa tau? Saya dah tunggu lama. Saya tak berminat lah nak kerja di sini, saya ada hal lain. Kejap aku dengar jawapan dia macam. So kat situ saya terfikir sama ada dia ni saja main-main nak try interview. Atau kalau itu benar karakter dia, maka kita sedih lah. Sebab ini karakter budak yang pandai atas kertas. Dia human skill mungkin tak berapa nak bagus. Tapi apa-apa pun adik-adik netizen yang tengah tonton, ini hanyalah pandangan saya. Mungkin boleh betul, mungkin boleh salah. Tapi hakikatnya dalam hidup saya, setakat saya jumpa kebanyakannya betul lah. Okay. So anda lalui sendiri. Anda akan faham. Okay Abang Azim. Sejam 28 minit ni aku dah penat ni. Teruskan. Apa lagi? Cikgu Syed belajar buku ni. Buku ni lah. Itu sebenarnya this personality tapi dia brandingkan dengan surrounded by idiots. Itu apa tu? Versi lama, versi baru. Yang putih tu baru. Hitam tu lama kot. Betul tak? Yang putih ni yang baru bukan psikopat. Biasa putih baru, hitam tu edisi lama. Kenapa ada dua? Sebab tak tahu sebab ada promosi waktu tu. Ya Allah, sama kot. Ya Allah. Jap, tengok buku tu, sama kan? Macam lain lah. Mana tengok. Hitam dia tulis apa? Tajuk hitam dia. Buku hitam tu. Psikopat. Oh, psikopat. Okey. Penulis sama tak? Tengok. Penulis sama kan? Sebenarnya dia sama. Asas dia sama. Dia bercerita tentang this personality. Mungkin dia olah mengikut cara lain lah. Yang tu psikopat, yang tu idiot. Tapi sebenarnya benda sama. Namanya this personality. Sejak bila baca buku tu? Sejak PKP. Tapi tak habis lagi. Lah tu, boleh lah. Teruskan membaca supaya memahami student anda. Ya. Kadang-kadang saya share juga dengan pensyarah-pensyarah yang lain tu. Kata, bagus.
Rasa macam bos kita macam ada kat sini kan. Ataupun kalau pengalaman saya hari tu, saya rasa bos ke arah D tu. Sorry, D atau C. D atau C. Faham. Sebab dah jumpa 3 hari kan, so macam dah boleh baca lah. Harap-harap dia tak tengok live ni, mati aku. Tapi tak apa, benda baik. Kita cakap benda baik. Okay, silakan. Cikgu Syed, kita pun dah cukup 3 soalan. Dan kita punya para jam menunjukkan 10.30. Ya, netizen kita pun memberi respon yang baik. Alhamdulillah lah. Saya rasa kita punya sesi sembang santai kita pada malam ni mendapat juga sambutan walaupun tak adalah ribu-ribu kan. Macam Caprice ke. Macam Ustaz Edi tak ada. Dia macam solat jemaah. Dia macam solat jemaah. Allah lagi suka yang berjemaah 2 orang, 4 orang berbanding ramai-ramai macam tu lah. Masya-Allah. Jadi harap hopefully netizen yang dengar ni insya-Allah akan dapat manfaatnya dan boleh disebar-sebarkan kepada orang lain. Insya-Allah rakaman ni saya juga akan upload ke YouTube saya. Nanti saya akan kongsikan. Dan tidak lupa juga saya nak memberi ruang kepada Cikgu Syed. Katanya ada buku ya? Betul? Buku. Ada buku. Okey, kejap. Saya tap sikit. Tada. Saya nak memberi ruang kepada Cikgu Syed Faizal kita ni baru terbitkan buku pertama ya? Ya, buku pertama untuk pelajar-pelajar universiti, pelajar college, graduan, pekerja profesional atau siapa-siapa yang sentiasa kena present. So saya share dekat ruang komen. Macam mana nak share kat bawah ni? Tak ada ruang lah nak komen. Mana? Kena bagi kat Facebook sendiri kat komen. Kalau kat private chat boleh kan? Kat private chat saya dah share. Mungkin Abang Aziz boleh copy dan paste. Alright, jap. Boleh copy dan paste ya. Yeah, terbaik. Okay. Baik, so adik-adik yang sedang menonton kalau masih ada tonton lagi, kita ada siapa kat sini? Ros Iskandar, Esther Chomel, Izzati Rosli, Izzuddin, Kasrina Syari, dia kata good sharing ya. Semua terima kasih Cik Puan Kasrina, Firdaus, Kristina, okay. So adik-adik semua ataupun tuan-tuan perempuan, saya ada terbitkan buku pertama saya sejak bulan Mac tahun ni. Saya ambil masa 8 bulan untuk menulis. Alhamdulillah. Impian nak menulis buku ni 10 tahun. Tapi siap tahun lepas. Kenapa? Sebab PKP. Cia. Okay. So Alhamdulillah. So kalau ada yang berminat boleh dapatkan buku ni. Harga dia RM50 sahaja. Termasuk kos pos. Buku ni mendedahkan bagaimana saya present. Bagaimana saya kawal audien. Macam Kristina hari tu dia ada join program saya. So Kristina perasan tak macam mana Abang Syed boleh buat korang rasa excited belajar. Tak rasa masa berlalu. Tahu-tahu semua benda yang kita tengok tu melekat dalam otak. Apa rahsia Abang Syed? Apa rahsia Cikgu Syed? So dalam buku tu ada. Boleh baca dan download dan boleh... bukan download lah. Maksudnya bila korang baca tu, maklumat tu download dalam otak. Itu maksud dia. So boleh dapatkan ilmu itu. Semoga bermanfaat. InsyaAllah. Boleh dapatkan ya? So itulah Abang Azim. InsyaAllah. Tak adalah terlalu hard selling sangat. Saya hanya share je. Saya selalu buat hard selling kat tempat lain lah. Okay. So semoga bermanfaat. InsyaAllah. Jumpa dalam siri yang akan datang. Okay. InsyaAllah. Okay, Cikgu Syed. Sorry, isteri saya dia interrupt sikit. Isteri kata, dah bang, cukup lah tu. Lama sangat ni kan? Bukan. Dia suruh letakkan link Cikgu Syed dekat komen tu. Dekat so saya letak jugalah. Okay. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Syed atas perkongsian dia pada malam ini. InsyaAllah banyak bermanfaatnya. Terima kasih. Cikgu Hasbidah cakap terima kasih. Tahniah, terima kasih sharing banyak ilmu. InsyaAllah Cikgu, Cikgu Syed kita akan terus bekerjasama. Lepas ni mungkin bedah buku Cikgu Syed. Kita mungkin nak berbicara buku rahsia penyampaian profesional ataupun The Secrets of Professional Presenter. So dalam buku saya tu ada banyaklah rahsia-rahsia yang ramailah telah mendapat manfaat. Kalau saya nak bagi tahu Abang Azim saya pernah buat program ni tahun 2012, 2011, 2013. Saya buat motivasi belajar. Tapi sebab dalam presentation saya tu ada budak dia faham cara saya present. Dia amalkan dekat sekolah dia form 5. Dan cikgu dia bila tengok improvement dia sangat bagus untuk presentation, dia dapat markah tinggi. So cikgu tanya, mana awak belajar ni? Tiba-tiba berubah dalam seminggu. So dia kata saya pergi satu program ni, tapi dia tak ajar presentation. Cuma saya tengok cara dia sampaikan tu saya ambil.
Saya buat dalam penyampaian saya, dapat markah tinggi. So bayangkan budak yang tak belajar secara direct boleh dapat manfaat. Bayangkan yang kalau direct, yang memang saya ajar cara penyampaian, cara bercakap, cara tarik perhatian, cara menyusun point. Mantap. So insyaAllah lah, pastilah banyaklah hikmah dia. InsyaAllah di lain siri kita berkongsi. Yes, iaitu di lain siri dan saya rasa kita akan teruskan kerjasama ni Cikgu Syed, insyaAllah. Dan saya sangat respect dengan Cikgu Syed. Dia tak loket dengan ilmu, dia tak tamat lah dengan ilmu dia. Dia sanggup berkongsi dengan kita. So hopefully kita netizen kita yang dengar pada petang ni, dengar pada malam ni, tonton malam ni, doakan Cikgu Syed ni berjaya dalam PhD dia, insyaAllah. Doakan saya tamat PhD tahun ini. Doakan pendapatan saya 200,000 tahun ini. Amin. Amin. Alamin. Okey, sebelum saya tamat, saya nak maklumkan kepada para netizen semua, insyaAllah saya akan pada esok hari kita akan ada satu lagi sembang santai berkenaan korban pula, Cik Syed. Tu siapa dengan Ustaz mana? Dengan salah seorang kenalan saya daripada namanya Ustaz Muhammad Izzat. InsyaAllah poster akan up esok. Okey lah, siapa yang free tonton lah. Yes. Dia rasanya syariah advisor, banker lah. Syariah advisor. Kerja di salah satu institusi bank. Jadi mudah-mudahan para netizen yang malam ni yang mengikuti live kita, esok insyaAllah kita jumpa lagi esok untuk sesi santai kita untuk korban. Raya-raya kita pun akan sambut hari raya Idul Adha hari Selasa ini. Jadi kita pun hari Isnin akan jatuhnya hari Arafah. Esok katanya malam ni hari apa? Alamak, dah lupa dah tadi, wife saya baru cakap. Jadi digalakkan panggil wife. Digalakkan sunat untuk berpuasa. Jadi insyaAllah Esok. Esok dan lusa okay lah, kita puasa jom. Tapi saya mungkin puasa Isnin kot. Sebab Ahad susah. Okey, Isnin masuk office ke dari rumah je? Kami masih work from home, WFH. Baik. Okey, jaga diri semua. Salam Idul Adha kepada semua. Selamat berhari raya. Jangan lupa bertakbir selama 3 hari insya-Allah. Betul. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu Syed. Okey, sama-sama. Saya minta diri ya. Alright. Okey, terima kasih sekali lagi kepada para netizen. InsyaAllah esok kita akan ada sesi mungkin dalam 8.30 malam bersama dengan Ustaz Wan Ahmad Izzat, merupakan salah seorang banker di salah sebuah bank di tanah air kita lah. Jadi insyaAllah bersama dengan saya lagi Abang Azim, sembang santai pengorbanan di kala pandemik COVID-19. InsyaAllah sama-sama kita nantikan pada esok hari. Sekian saja pada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik datang daripada Allah dan yang lemah itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Terima kasih. Berilah komen yang baik-baik. Kalau ada yang salah silap, sila maafkan dan berikanlah pembaikan yang perlu saya lakukan. InsyaAllah jumpa lagi. Bye-bye.